Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Dan terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Saya Terence Das. Dan saya Syafika Ishak bersiaran secara langsung dari studio N1 Wisma Berita Angkasa Puri, Kota Media sehingga jam 10 ini pastinya di TV1. Juga anda boleh saksikan kami melalui MyTV1, 2, 3 dan juga aplikasi RTM Klik. Okey, hari ini Terence, Jumaat yang barakah ini kita nak mulakan terlebih dahulu dengan perkongsian berita-berita menarik sepanjang semalam. Kita mulakan terlebih dahulu dengan ini berkaitan dengan pembatalan enakmen. Persoalan berbangkit sedang diteliti. Jadi persoalan berbangkit berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan kesalahan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan sedang diteliti Jawatankuasa Khas mengkaji isu berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam yang ditubuhkan Ogos tahun lepas. Jadi semua pihak diminta untuk bertenang, tidak menimbulkan kekecohan sementara menantikan cadangan jawatan kuasa berkenaan. Dan yang penting, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah selaku pengerusi MKI menyeru semua pihak termasuk pakar perundangan untuk membantu jawatan kuasa berkenaan dengan memberi syur berilmiah. Berilmiah tu kata kuncinya. Sebenarnya bukan saja undang-undang syariah tapi juga undang-undang berkaitan dengan tanah, undang-undang berkaitan dengan kerja raya kerajaan negeri dan juga kerajaan dan perumahan tempatan adalah di bawah DUN ataupun kuasa negeri. Namun sebarang enactment yang dikuatkuasakan tidak boleh bercanggah ataupun melebihi peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan. Jadi perlembagaan adalah undang-undang yang merupakan undang-undang mutlak negara yang pertama, iaitu keluhuran perlembagaan yang kita sambut dan raikan melalui rukun negara yang kita lafazkan. Jadi itu adalah penting dalam konteks perundangan di Malaysia. Kita ada undang-undang persekutuan dan undang-undang negeri. Namun undang-undang persekutuan melibatkan perlembagaan adalah merupakan yang ulung. Ya, jadi sebab itulah kita perlu memahami sebenarnya setiap intipati sebelum membuat kesimpulan terburu-buru. Jadi seperti isu ini, faham dulu apakah sebenarnya konteks ataupun apakah sebenarnya yang telah pun digugurkan daripada enactment tersebut sebelum membuat sebarang spekulasi dan juga membuat sebarang posting di media sosial dan akhirnya tular dan akan membuat kekecohan sebenarnya. Kita sudah ada kenyataan daripada Ketua Hakim Negara, bahkan kita sudah ada kenyataan diraja dikeluarkan oleh Sultan Selangor sendiri. Jadi kita amati kedua-duanya. Tidak perlulah kita dengar jawapan-jawapan daripada media sosial, daripada siapa saja, tidak kira parti mana sekalipun. Yang penting kita mempunyai undang-undang di negara ini dan kita perlu ikut dengan teliti apakah peruntukan setiap satu dan ia mudah difahami sebenarnya. Hanya konteks daripada Ketua Hakim Negara dan juga Sultan Selangor yang boleh kita angkat untuk memahami dengan lebih lanjut topik. Jadi jangan dipolitikkan isu ini. Tapi ini satu berita gembira Terence lepas ini berkaitan dengan beras putih Malaysia Madani dijangka dipasarkan bermula 1 Mac 2024. Jadi selepas ini tiada lagi kategori beras putih tempatan dan beras putih import. Jadi beras putih Malaysia Madani sebagai kategori tunggal. Jadi pemain industri beras diberi tempoh mulai 19 Februari sehingga 1 Mac 2024 untuk menjual semua beras dalam pembungkusan lama sehingga stok habis dan label dan juga pembungkusan kapit beras perlu mengikut ketetapan baru mulai 1 Mac 2024. Jadi yang pentingnya harga. 1 kilo RM3.50, 5 kilo RM15.50, 10 kilo RM30. Namun ia masih lagi belum diputuskan di peringkat Parlimen dan adalah inisiatif pribadi di bawah Jawatankuasa Pengelola. Jadi perlu dibahaskan di Parlimen terlebih dahulu, namun ini adalah yang akan dipasarkan bermula 1 hari bulan Mac 2024. Ini pula berkaitan dengan hari ulang tahun ke-19 Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia semalam bertemakan Maritim Perkasa Melestarikan Madani. Jadi tanggungjawab sebaiknya dalam menjaga keselamatan dan juga kesejahteraan perairan negara sejak ditubuhkan 19 tahun yang lalu. Di semalam juga kita boleh menyaksikan Maritim Malaysia akan menerima OPV2 dan OPV3 bagi memperkesa aktiviti rondaan di kawasan perairan negara.
Baik, seterusnya kita melangkah ke berita ekonomi sedikit di mana ringgit ditutup mengukuh semula menjelang pengumuman KDNK suku keempat. Ringgit kembali mengukuh berbanding dolar Amerika pada akhir sesi urus jaga Khamis dan menjelang pengumuman keluaran dalam negara kasar suku keempat esok menurut penganalisis. Pada pukul 6 petang semalam ringgit meningkat ke paras 4.78 berbanding dolar pada kadar 4.7845 dicatatkan kemarin dulu. Jadi ini adalah suatu berita baik sebenarnya. Dan ringgit ditutup rendah untuk beberapa lama namun kini ditutup tinggi semula, dan apabila kadar faedah mungkin diturunkan di peringkat Amerika Syarikat sendiri, kita akan lihat bahawa ringgit akan mengukuh semula. Interest rate cut ataupun pengurangan kadar faedah oleh Fed akan diumumkan pada sesi perjumpaan Fed yang seterusnya. Jadi kita nantikan berita baik itu juga kerana dia juga akan memberi kesan kepada OPR tempatan. Sedikit kita nak menyentuh mengenai sukan. Ini pula berkaitan dengan prestasi Harimau Malaya. Kini di tangga ke-132 dunia. Jadi skuad kita dengan pungutan mata 1110.17 mata. Jadi ini berdasarkan kemas kini daripada FIFA di mana skuad bimbingan Kim Pangun jatuh 2 anak tangga. Ya, kita nantikan mereka bangkit semula dalam perlawanan-perlawanan antarabangsa yang seterusnya. Sama-sama kita doakan yang terbaik untuk Harimau Malaya kita. Baik, dengan itu kita akan berehat seketika dan kembali bersama anda sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Hai, kami daripada kumpulan Masek. 3 perempuan dia, kita suka. Only 34, we love. 34, ia suka. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa pagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Okey, seperti biasa kita akan bersama dengan rakan kita di Konti Radio, dan hari ini kita nak terbang ke Langkawi FM. Ya, kita bersama dengan DJ Cici yang telah pun bersedia untuk memberikan kita sedikit pengisian mengenai sambutan Hari Radio di Langkawi FM serta aktiviti untuk Langkawi FM sepanjang bulan Februari. Silakan. Cerita pada dunia yang kau telah puja. Baik, Assalamualaikum kepada anda yang baru saja mendengarkan kami. Ini di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 dan saya sekarang bersiaran di TV1 bersama program Selamat Pagi Malaysia bersama dengan Terence dan Syafiqah di studio sana. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Dan untuk perkongsian dari Langkawi hari ini, seperti yang saya janjikan tadi lah kan, saya nak
bercerita tentang apa kata program-program yang berlaku di Langkawi sempena seleksi pagi di Langkawi FM hari ini, yang mana saya nak bercerita tentang sambutan Hari Radio Sedunia di Langkawi. Kan, yang mana Langkawi FM tidak ketinggalan lah kan menyambut sambutan Hari Radio Sedunia ini, yang mana kita akan mengadakan program Jom Riuh di Pantai. Dan program ini akan berlangsung pada 24 Februari ini pukul 9 malam di dataran China, iaitu pusat tumpuan pelancong di Pulau Langkawi ini. Dan kita akan menampilkan Tuah Azmi, kan, artis ala budak tuah tu, gitu kan, yang popular dengan lagunya apa kata Izinkanlah, gitu kan. Dan seterusnya hari ini juga kita tidak ketinggalan, kita ada 34 je kita suka, kan. Hari ini pukul 3.40 petang kita ada Jejak Legenda bersama dengan DJ Yaya dan juga Encik Adnan Hassan yang akan menceritakan mengenai Tasik Dayang Bunting. Jadi anda jangan ke mana-mana, dengarkan di frekuensi 104.8 Langkawi FM. Dan seterusnya saya nak bercerita juga yang mana Langkawi baru sahaja berlalu, iaitu fenomena unik yang mana setahun sekali sahaja berlaku, iaitu fenomena laut terbelah di Langkawi. Menarik sangat kan, yang mana lebih 3,000 pengunjung menyaksikan fenomena alam laut terbelah di Tanjung Ru, Langkawi pada Ahad lepas pada 11 Februari 2024. Kan, itulah keistimewaan kami di Langkawi ini. Dan fenomena unik ini juga dikenali sebagai Sen Bawah, yang mana selama sejam bermula pukul 6.45 pagi muncul sekali dalam setahun selepas air di kawasan berkenaan surut sepenuhnya. Itu dia, yang mana pergi ke pantai tu boleh berjalan-jalan sampai ke Pulau Kelambaya. Kan selama ni tengok je laut tu kan. Dan pada fenomena itu orang ramai boleh berjalan kaki saja, kan, macam berjalan di pantai, gitu kan, padahal dalam laut tu sejam saja tau. Dan pelbagai lagi perkongsian sebenarnya saya nak kongsikan, tapi kita macam dicemburui masa begitu kan. Begitulah kan, kita bagi peluang kepada orang lain pula kan. Dan untuk apa kata jangan lupa juga esok pun kita ada 34 je kita suka, Ahad pun kita ada 34 je kita suka. Kalau hari Sabtu kita ada Tanpa Waya, dan dan hari Ahad kita ada Apa Je. Baik, saya kira setakat itu sajalah perkongsian dari Langkawi hari ini kan. Dan bagi yang belum datang ke Langkawi, kami mengalu-alukan kedatangan anda semua. Anda boleh ikuti kami di Facebook Langkawi FM, di IG kami langkawi.fm.rtm, di X RTM Langkawi, dan juga TikTok Langkawi FM, dan juga channel YouTube kami di langkawi.fm.rtm. Baik, saya kira setakat itu sahaja perkongsian dari Langkawi hari ini. Kembali kepada Terence di studio. Selamat pagi Malaysia, silakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan kita dari Langkawi FM. Dan di studio kita akan bawakan seterusnya perbincangan berkaitan Restu Global Quran Art Festival, yang mana bertujuan memperkenalkan peranan Yayasan Restu serta Kompleks Nasional Quran sebagai tempat pelancongan yang utama di Malaysia. Festival ini juga bakal tampil dengan pelbagai aktiviti seni Islam, gedung ilmu, dan sebagai pusat percetakan Al-Quran yang kedua terbesar di dunia. Bersama saya, pengerusi Yayasan Restu dan Ketua Pegawai Eksekutif Nasional Quran, Dato' Abdul Latif Mirasa. Terima kasih, Dato', kerana sudi bersama kami pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dato'. Mungkin sedikit mukadimah kepada Yayasan Restu dan juga peranannya. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Yayasan Restu dah 36 tahun. Dan kita ni, tumpuan kita hanya untuk menyalin Quran dan menghias Quran. Dan yang bezanya Quran kita dengan yang lain kerana kita menyalin. Jadi kita ada manuskrip sendiri, disemak dan dicetak. Dan boleh imagine dalam hampir 1000 tahun Islam di Malaysia, tahun 2000 first time kita menyalin, mencetak, hias dan dapat cetak. Maknanya first Quran. Jadi selepas itu kita terus hingga sekarang ada 12 manuskrip yang disalin dan boleh cetak.
Dan yang kedua yang bezanya ialah kita buat research yang mendalam, mengkaji motif-motif Malaysia, warna Malaysia, dan kita menggunakannya dalam Quran. Dan ini memperkayakan budaya hiasan kita. Jadi kita telah mempengaruhi Malaysia dengan begitu hebat sekali. Satu dari segi tahap penyalinan Quran dan juga kaligrafi. Jadi kita ada college mengajar semua ini. Jadi beratus pelajar kita dah keluar. Saya ingat banyak TV-TV pun telah menjadi hebat kerana latihan kaligrafi kita. Yang kedua, kita juga terlibat bukan mencantik Quran saja tapi dalam hiasan dalaman. Dan kita dah buat lebih dari 100 buah masjid. ID ya. Nah, ini Yayasan Restu. Dan seterusnya bagaimana ia berperanan sebagai penggiat Nasrul Quran yang merupakan pusat percetakan Al-Quran kedua terbesar di dunia. Ya, yang ni bila kita dah ada Quran kita lihat dia telah sampai tahap yang boleh diterima oleh negara luar. Maka kita terfikir ya, kita selama ni menerima Quran daripada negara Arab, daripada India, Indonesia, Syria. Kenapa tak bila ekonomi kita dah hebat, kita main peranan untuk menjadi pengeksport Quran pula. Itu idea itu yang timbul dan bersama dengan kerajaan alhamdulillah kita telah membina kilang from scratch ya. Saya pergi 6 bulan menjelajah seluruh dunia melihat mesin dan semua. Akhirnya kita memilih mesin yang terbaik daripada Jerman, Jepun, China ya, dan juga daripada Malaysia insya-Allah. Dan situ kita telah mewujudkan sebuah kilang yang agak canggih dan yang agak boleh bertanding dengan mana-mana kilang di dunia ya. Dan kita menghasilkan produk-produk yang bermutu. Dan ini antara produk-produk yang telah pun dihasilkan. Kita dapat lihat sedikit daripadanya di atas meja kita di sini. Namun yang mencuri tumpuan semestinya yang terbesar di sini. Yang terbesar. Dan juga yang terkecil. Yang terkecil dan memang cantik alhamdulillah. Dan kita ada di ujung sana Quran Mufik, iaitu Quran yang bentuk ensiklopedia dalam bahasa Melayu. InsyaAllah dalam 6 bulan lagi kita akan keluar dalam bahasa Inggeris. Alhamdulillah. Dan yang penting sekali tahun sudah yang amat berhormat PMX telah melancarkan 1 million Quran. Dan hari ini jadikan kilang kita tu dan juga Yayasan Restu sebagai pencetak Quran dalam 30 bahasa. Tahun lepas kita siap 15, tahun lagi 15, maknanya Malaysia insya-Allah akan menjadi pusat penterjemahan Quran juga ya. Jadi it's a lot of work. Insya-Allah kita telah siap English, Hausa, Kazakhstan, Hindi dan dalam proses Perancis, Spanyol, Tagalog. Jadi ini semua ni berjalan dan kita telah hantar pun. Satu kontainer ke London, satu kontainer ke Australia, ke South Africa. Seluruh dunia insya-Allah akan pergi. Dan ini merupakan peranan Malaysia yang agak besar dalam menyebarkan Al-Quran di seluruh dunia. Jadi art festival yang bakal dianjurkan nanti, apakah bentuk festival yang akan dianjurkan, di mana dan siapakah yang dapat turut serta? Saya kali ini kita kilang kita ni kita pun dah banyak kali buat festival. Dan kenapa seni? Kita menekankan pada seni kerana itu kekuatan Yayasan Restu. Tapi kali ini kita nak tunjukkan kepada orang ramai insya-Allah di bawah bumbung Quran yang besar, di bawah kita nak tunjuk tentang Islamic way of life. Maknanya cara hidup Islami ya. Jadi kita telah membina sebuah contoh rumah dan dalam itu maknanya kita nak mempengaruhi orang supaya mengatakan bahawa dalam hidup dia bila balik rumah tu dia teringat mendekati dengan Allah dan juga dengan Rasulullah ya. Jadi macam mana hiasan rumah dia? Macam mana aturan dalam rumah tu? Jadi sedang kita lakukan insya-Allah. Ini sesuatu yang baru kita cuba walaupun kita dah buat banyak masjid tapi membuat dalam bentuk pameran dan dalam itu dan dengan menunjukkan contoh. Contohnya bukan sekadar mengindahkan rumah tapi adab. Maknanya bagaimana kita nak mengasuh supaya adab Quran, adab akhlak kita
dan adab mengenali ayat-ayat Quran wahyu Allah itu ada dalam rumah kita. Jadi kerana orang Islam ni matlamat dia akhirnya bila mati yang paling penting sekali doa dia untuk melihat wajah Allah. Jadi kalau kita latih diri kita daripada awal lagi, umpamanya di mana suasana rumah tu kita kawal, kan di luar tak boleh kawal. Banyak sangat dugaan ya. Banyak sangat kita lihat, tapi di rumah kita dapat kawal. Sebab kita masuk saja kita dapat melihat umpamanya mendekati Rasulullah dengan selawatnya, dengan tu. Jadi ini yang kita terapkan dalam Recof kali ini. Quranic Art Restu Global Quranic Art Festival ni untuk memastikan supaya orang lihat sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. Mungkin dah ada, tapi kita nak tekankan itu. Bagaimana orang ramai dapat turut serta? Adakah mereka dapat pergi ke laman sesawang ataupun boleh datang secara fizikal? InsyaAllah kita menggalakkan Quran kita ni, kalau perhatikan dia tak ada dalam pasaran. Online ada. Sengaja kita nak bawa orang supaya melihat bagaimana kita mencetak Quran, menyalin Quran, prosesnya. Jadi orang belajar. Dan hari ini alhamdulillah rata-rata hari-hari lebih kurang antara 500-700 orang pelawat. Ujung minggu 1,000-1,500 orang. Dan saya jangka insya-Allah dengan kita membuat sehebahan yang besar ini, insya-Allah mungkin RTM akan membantu pagi ini insya-Allah pagi ramai akan datang. Dan pada 23 hari bulan sampai 3 hari bulan Mac 23 Februari ini kita ada pesta 10 hari ini untuk orang melihat. Dia boleh masuk kilang, melihat kilang dan melihat semua bentuk kerja-kerja kita. Tapi yang pentingnya ialah melihat tentang cara hidup Islami. Dan ini yang kita nak pengaruhi masyarakat untuk datang beramai-ramai ke tempat kita. Mudah-mudahan insya-Allah dia akan mencerahkan lagi. Kita memang dah hebat dah, alhamdulillah. Tapi macam mana kita nak baikinya lagi supaya kita dapat mempengaruhi. Umpamanya kalau kita belanja ratus ribu rumah, macam mana kita nak bentuk sikit supaya ada ruang yang agak solat ni yang baik. Macam mana toiletnya ya. Macam mana nak dibuat toiletnya. Ruang rumahnya macam mana. Jadi ada yang dapat kita lakukan, tak perlu yang harga yang mahal-mahal ya. Yang murah tapi sangat berkesan dalam suasana rumah tu. Jadi ini yang kita cuba buat dan it has to be fun ya. Dia tak boleh umpamanya boring juga ya. Dia mesti fun, seronok dan boleh tukar-tukar. Jadi ini yang kita harapkan dapat kita lakukan, mempengaruhi utama sekali kaum ibu ya. Kaum ibu bawa anak-anak melihat, kerana kita ada banyak aktiviti untuk anak-anak insya-Allah. Jadi ini semua kita lakukan dalam bentuk DIY, kreativiti, interaktif. Jadi ada bahagian umpamanya teknologi. Ya, rumah tu umpamanya apakah tahap teknologinya yang kita nak gunakan. Ini semua yang kita lakukan dalam kaedah kita mempamerkan Quran yang sebenar dalam hidup ya. Dan seterusnya memandangkan kita telah pun berbicara panjang berkaitan dengan bagaimana terjemahan Al-Quran dan proses pencetakan dilakukan oleh yayasan. Kita ingin juga melihat pada kempen infak dan wakaf 1 juta Al-Quran yang dianjurkan. Bagaimana untuk orang ramai turut serta dan apakah objektifnya? Jadi kita macam ini, alhamdulillah pada 24 hari bulan Datuk Yang Amat Berhormat akan datang merasmikan program ini pada pukul 2 petang hari Sabtu insya-Allah, dan meningkatkan usaha untuk kita nak terjemahkan dalam pelbagai bahasa, kerana kita nak orang di luar sana dalam dunia, walaupun ada Quran telah dicetak di seluruh dunia, tapi peranan Malaysia ya yang unik ni, kerana Quran kita bila kita cetak Quran katalah Perancis, border hiasan tu memang kita ambil daripada motif-motif Perancis. Jadi lain daripada biasa ya. Kalau kita hantar umpamanya ke India, mana motifnya India? Di bahagian India Utara contohnya. Jadi ini kekuatan kita, dan kita harap Quran ini mempengaruhi orang untuk dekat dengan Quran, tapi dekat juga dengan Malaysia insya-Allah. Jadi ini satu cara tak langsung ya untuk memperkenalkan Malaysia di mata dunia bahawa selain daripada ekonomi kita, sosial kita semua hebat, kita satu aspek yang kita
Jadi itu pengeluaran Quran kita yang agak standing di mana-mana negara di dunia. Dan itulah yang kita harapkan orang ramai. Kita harap kerajaan, kerana kita Yayasan Restu bukan kerajaan, ya, kita non-profit, kita NGO. Dan kita berdiri sini kerana sokongan rakyat. Jadi dengan ada sokongan ni, teruskan dalam bentuk wakaf kita. Kita ada ruangan-ruangan untuk wakaf. Jadi mudah-mudahan masing-masing ada peranan. Contohnya kita nak buat Quran hantar ke Jerman. Kita harap orang kita bersama-sama untuk membantu untuk kita create Quran dalam bahasa Jerman. Macam itu juga dalam bahasa Perancis. Macam-macam negara yang lain. Baik, sekali lagi kita promosikan Restu Global Quran Art Festival, Datuk, kepada para penonton Selamat Pagi Malaysia bermula esok sehingga 1 hari bulan Mac. 3 bulan Mac. Mula daripada 23 hari bulan. Ya, 23 Februari sehingga 3 hari bulan Mac. Ini adalah sedikit berkenaan dengan lokasi dan juga bagaimana anda boleh turut serta. Kepada yang ingin mengambil bahagian dalam kempen infak dan wakaf 1 juta Al-Quran, sila juga scan QR code yang telah pun kami sertakan sebentar tadi untuk turut serta. Ataupun anda juga boleh ke akaun Yayasan Restu Wakaf di mana nombornya disediakan, akaun Bank Islam, untuk membuat wakaf dan infak untuk 1 juta Al-Quran. Terima kasih kita ucapkan. Terima kasih kepada RTM. Peranan sangat penting dalam program wakaf kita ni. InsyaAllah. Memang seronok berbual dengan Datuk. Banyak ilmu yang kita dapat pagi ini. Dan seterusnya kita akan ke utara tanah air untuk bersama dengan Wan Muhammad Ryan Rohida yang akan membawakan pengisian tentang musim tuaian padi di utara tanah air di Perlis. Silakan Wan. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Sepanjang 6 bulan ini, pesawah-pesawah membanting tulang untuk mengerjakan sawah mereka. Jadi bersama dengan saya lah ni, Encik Rahim bin Hashim yang merupakan seorang pesawah yang mengerjakan padi dekat sini. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Jadi apakah cabaran sepanjang musim kali ini? Okey, baik. Cabaran pada musim ni yang pertamanya adalah benih padi lah. Jadi petani pada musim ni cabaran dia nak mencari benih padi yang berkualiti untuk hasil yang lebih elok. Kemudian kos yang agak meningkat juga pada akhir tahun ni. Kemudian kos dan kemudian kawalan penyakit lah. Kita kena tahulah cara mengawal penyakit dan juga target hasil yang tinggi lah. Baik, sebagai seorang pesawah pasti ada sasaran setiap kali musim menuai ini kan. Jadi apakah sasaran Cik Rahim? Baik, sasaran saya pada musim ni ialah target saya untuk tanam padi menghasilkan kualiti yang lebih baik, sihat, bersih, dan juga target sasaran saya untuk mencapai 1 hektar 7 ke 8 tan metrik tan lah untuk 1 hektar. Target saya pada tahun ni lah, musim ni. Encik Rahim, kalau kita tengok kan dengan keadaan cuaca dan sebagainya, jadi apa perbandingan antara musim sebelum ni dan juga musim lah ni? Ada peningkatan ataupun sebaliknya? Baik, perbezaan pada musim ni dan juga musim yang lepas-lepas. Musim ni kita tengok musim kemarau. Pada hujung tahun kita, awal tahun di belah utara ni musim kemarau. Jadi faktor utama cabaran dia masalah hayak lah. Kadang musim kemarau ni kita musim ni pun tanam padi agak lewat. Jadi parit ataupun saliran peparitan sungai agak kering lebih awal. Jadi petani-tani kena mengeluarkan modal lebih lah untuk kita pam hayak masuk ke dalam sawah padi. Jadi cabaran yang tu, lepas tu kemudian kita mengalami kos agak meningkat sikit, dan juga kawalan penyakit. Pada musim ni kawalan penyakit agak boleh dikatakan taklah teruk sangat. Jadi kita boleh kawal, cuma benar piaraan dan juga bakteria lah kita kena lebih tumpu pada tahun ni. Jadi untuk target tahun ni kita haraplah dapat sampai target ke 7-8 tan metrik untuk 1 hektar. Baik, terima kasih Cik Rahim. Jadi Cik Rahim dan juga pesawah-pesawah merupakan antara hero yang menjaga makanan ruji yang pastinya menjamin keselamatan makanan ruji negara ini. Saya kira itu saja dari Perlis. Kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan.
Baik, Nescue kembali lagi dengan promosi hebat dengan Parti Sarang Burung Walid. Bersama saya dengan hari ini ialah pengasas produk Nescue, Encik Zamri Abu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Syafiqah? Sihat, Alhamdulillah. Salam Jumaat kita semua. Salam Jumaat. Hari ini kembali lagi Nescue menemani penonton Selamat Pagi Malaysia. Apa yang menarik mengenai Nescue? Okay, yang menarik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Pada pagi ini, Jumaat yang barakah sudah tentunya. Ada satu promosi yang istimewa menanti anda semua sempena hari Jumaat ini. Biasalah kalau setiap hari Jumaat, Nescue tidak ketinggalan akan memberi sedekah sempena barakah hari Jumaat. Seperti biasa, semua ketahui umum, Nescue Parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1, yang mana minuman yang pertama seisi keluarga, dalaman dan juga luaran. Khasiatnya pula daripada hujung rambut sehingga hujung kaki. Itu pembukaan yang bagi saya beritahu, semua wajib minum, patut minum Nescue kerana khasiat sarang burung walid tidak boleh diragui, tidak boleh diperakui, memang sah di sisi undang-undang. Dan produk kita telah mendapat kelulusan daripada JAKIM halal, Kafah Halal Negeri Sembilan, serta kelulusan daripada mesti produk selamat dimakan dan juga diminum. Pada dahulu kala sarang burung walid tidak ramai yang ketahui khasiatnya, tapi kini Syafiqah 2023, 2024 bila Nescue sering masuk ke udara di corong-corong radio, di kaca-kaca televisyen, dah ramai mengakui kehebatan sarang burung walid. Tak nak minum Nescue pun tak apa, janji anda semua makan ataupun minum sarang burung walid. Kalau kita perhatikan di seluruh Malaysia, utara tanah air, selatan tanah air, ramai orang buat rumah burung walid. Besar-besar. Ratusan ribu, jutaan ringgit pun ada. Kerana khasiat sarang burung dan juga nilai sarang burung sekeping mencecah harga RM500. Baru-baru lepas, 2 minggu lepas, ada kes pembunuhan berlaku. Kecurian di rumah burung walid. Itu tandanya sarang burung walid kita mahal, lebih mahal daripada harga emas. Harga emas ada turun naik, tapi harga sarang burung tak akan jatuh sampai bila-bila. Itulah kehebatannya, kelebihan sarang burung walid. Kerana itulah kita wajib minum, makan sarang burung walid kerana dia berkhasiat daripada hujung rambut sehingga hujung kaki, daripada usia baby hingga ke peringkat dewasa. Semua boleh minum. Tapi yang bestnya sekali Nescue ini adalah dia produk yang pertama di Malaysia, 2 dalam 1, yang mana boleh diminum dan disapu di luaran untuk segala jenis penyakit. Itu paling best sekali. Itu di 2 dalam 1 kan. Macam mana sebenarnya cara penggunaannya? Cara penggunaan dia mengikut sukatan umur. Kalau umur kita 1 tahun, umur kita 50 tahun, rasa kena minum wajib ambil lebih. Kalau umur kita 50 tahun ke atas, kena ambil 5 sudu sekali minum. 5 kali setiap hari. 5 kali setiap hari, 5 sudu. Betul. Itu formula saya. Itu jangan formulanya. ikut. Kalau formula biasa, 1 hari 2 kali, pagi dan malam, itu biasa. Tapi orang kita kalau nak cepat sihat, sebut saja apa-apa produk suplemen kesihatan, nak cepat sihat, nak cepat sembuh, pastikan minum lebih. Barulah kita rasa kesegaran, kecergasan setiap hari. Okey, dan selepas ambil 5 sudu sehari, kemudian selepas minum, kena wajib, bukan sunat, wajib minum air suam segelas. Kerana parti sarang burung walid, Nescue adalah parti, dia bukan air tapi dia parti yang mudah larut dan serap dalam air. Bila kita bancuh dalam minuman kegemaran kita masing-masing, tak kisahlah air kopi ke, air teh ke, air oren, apa saja minuman kegemaran kita, kita wajib campur dalam air ataupun air suam, mudah larut dalam air. Kalau kita tidur baring malam, kena ambil lebih, kalau boleh 6 sudu lah sikit malam. Kemudian tuan tapak tangan, sapu di muka, buat masker. Jangan risau, kerutan di wajah akan hilang 100%. Ini teori ataupun amalan yang telah kita perakui. Ramai dah testimoni kita di seluruh Malaysia. Hampir 1000 orang mengakui kehebatan dan kehebatan Nescue Parti Sarang Burung. Kita proses sendiri, kita buat sendiri di kilang kita di Rembau Negeri Sembilan. Boleh datang melawat, visit. Kita buat secara terbuka, tidak ada masalah, tidak ada rahsia-rahsia antara kita semua. Kita boleh tengok sekali macam mana pembuatan dia. Kita memang bubuh sarang burung. Itu yang paling best sekali. Kadang-kadang kilang dia tak tahu kilang di mana, sorok di mana. Ada produk saja, tapi kita ada
kilang sini di Rembau, Negeri Sembilan. Boleh datang visit dan melawat setiap hari. Kita buka 24 jam lah. Waktu hari, waktu 24 dalam 24 hari dalam sebulan. InsyaAllah boleh tengok. Di hadapan ni kalau inilah sarang burung walik. Ini sarang burung walik yang sebelum dicuci dan sebelah kanan dan selepas dicuci. Kalau harga sebelum dicuci, harga dia mencecah hingga RM3,000. Tapi selepas dicuci, ya betul. Kalau sekilo, 4 kilo. Kalau selepas dicuci, harga dia meningkat 2 kali ganda kerana proses untuk cuci mengambil masa kira-kira 2 keping mengambil 1 hari. 2 keping satu hari. Itu orang yang profesional. Kalau orang tak profesional macam saya ni nak cuci sarang burung, jenuh lah duk tengok tak boleh. Itu seeloknya kita ambil daripada pembekal yang dah sedia cuci sarang burung walik yang berkualiti, yang telah mendapat kelulusan daripada halal. Itu yang paling penting sekali. Nak beli apa pula, kena mendapat tahu kelulusan halal di mana, baru kita beli produk itu sekian. Okey, ini paling best sekali tentang parti Nesque sarang burung walik. Sempena hari Jumaat, biasa harga sebotol RM89, 250 ml. Anda perhatikan di highway, di billboard semua, harga kita RM89. Tak naik, tak turun, tak kurang. Harga memang harga tetap. Botol 250 ml, botol kaca bukan plastik tak boleh bubur plastik. Okey, kemudian sempena hari Jumaat hari ini, okey, kita membuat promosi 1 botol RM89. Kalau ambil 10 botol RM890. Tak perlu bayar RM890. Rugi duit anda semua. Hanya perlu bayar separuh harga saja, RM400. Anda dapat 10 botol produk Nesque. Kenapa? Bukan saya suruh ambil, suka-suka nak suruh ambil banyak. Kerana dia dah murah. Kemudian boleh tahan lama. Kalau anda minum sebotol, pasti anda berpuas hati dan tak cukup nanti untuk satu keluarga. Dan juga sempena produk baru kami iaitu Nesque Kopi Klasik, saya bagi percuma lagi 2 kotak. Anda akan dapat 10 botol parti, dahlah harga RM400. Kemudian 2 kotak kopi kita, kopi klasik, kopi Nesque Klasik sarang burung walik. Ini Syafiqah wajib cuba. Wajib cuba kerana kita dah keluarkan 3,000 kotak dalam masa 1 minggu sahaja. Habis. Kita beri sebagai percuma. Kemudian daripada 1,000 orang, 900 orang call nak lagi kopi klasik. Kita impact orang yang tak boleh minum kopi boleh minum kopi semua. Kerana kehebatan kopi sarang burung walik. Anda patut cuba kerana hari ini saya nak bagi 2 kotak percuma. Harga kopi sekotak RM55, tapi hari ini saya bagi percuma saja dengan pembelian 10 botol parti sarang burung walik. So jangan lengah lagi, telefon cepat, nombor yang tertera di kaca TV anda ataupun hubungi cawangan kami di seluruh Malaysia. Selatan tanah air, utara tanah air, pantai timur, pantai tengah, semua ada. Ataupun di pantai anda boleh berpiknik bersama kopi sarang burung walik. Jangan risau, pasti anda semua puas hati pada hari ini. Promosi sehingga jam 6 petang saja. Sampai 6 petang je? Tak boleh sampai besok. Tak boleh sampai hari Jumaat hari ini kan. Sampai 6 petang saja kita bagi promosi yang cukup murah untuk anda cuba untuk seisi keluarga. Rugi kalau tak hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Sekarang dia ada promosi beli botol ni 10. Bukan beli botol, beli 10 botol. 10 botol. Biasa kita promosi 5 botol. Dapatlah 2 kotak ni. Wow. Kopi sarang burung walik yang patut anda semua cuba. Wow. Okey, kalau di sebelah sini ada Nesque Plus. Dia tak ada beza pun. Yang Plus ni cuma lebih sikit. Botol dia 375 ml. Yang itu 250. Tapi yang ni 375 ml. Itu saja yang dia panggil Plus. Nesque Plus lebih sikit. Kadang-kadang orang nak jimat tahan lama banyak sikit, dia ambil yang besar. Tapi yang besar tak ada promosi. Harga tetap RM125. Tapi hari ini promosi yang botol kecil RM89, 250 ml. Kita bagi 10 botol. Jangan beli satu, rugi RM89. Kalau ambil 10 botol, dah tentu RM890. Campur kopi 2 dah jadi RM1,000. Tapi hari ini, hari Jumaat, hanya perlu bayar RM400. Anda dapat 12 barang. Jimat kan? Betul-betul menjimatkan. Sekali lagi, bagaimana untuk mendapatkan produk Nesque? Bagaimana? Kalau saya tak nak sebut nombor telefon, rugi masa saya. Terus telefon nombor hotline kita yang tertera di kaca TV anda. Telefon segera pada pagi ini. Jangan tunggu tengah hari, takut habis. Bukan banyak pun, tak banyak pun. 1,000 kotak saja kita bagi hari ini. Telefon segera untuk dapatkan pakej yang promosi yang hebat. 10 botol. Sepatutnya harga asal RM890. Hanya perlu bayar RM400 sahaja. Dapat lagi percuma 2 kotak parti. Bukan 2 secet, tapi 2 kotak saya bagi. Hanya 12 barang RM400 saja. Cepat, ingat Nesque.
sampai bila-bila. Pasti anda semua puas hati, anda takkan rugi, takkan menyesal tidak dapatkan rescue pada hari ini juga. Rescue yang terbaik untuk kesihatan anda seisi keluarga, daripada hujung rambut sehingga hujung kuku kaki, anda pasti puas hati. Ya, kenapa kena beli rescue? Wajib beli kerana kesihatan anda jaga sepanjang hayat. Seisi keluarga anda boleh minum tanpa pantang letak, pasti habis. Ingat lepas ni mesti habis. Pantang letak pasti habis. Jadi sehingga jam 6 petang ini sahaja. Ya, saya bersemangat sebab saya minum kopi pagi tadi. Kena minum, wajib minum. Semua patut kena rasa pada pagi ini juga. Patutlah bertenaga. Ya, kena. Tak minum lagi semalam semakan. Pagi ni saya minum kopi. Alhamdulillah. Tengok berhasiat dan bertenaga segas-segasnya. Wow. Jadi patutlah kita tengok pengasas kita ni daripada hujung rambut hingga hujung kuku kaki. Itu dia. Tapi tak nampak kuku kaki. Separuh je. Sampailah ke bawah-bawah tadi. Memang cukup bertenaga. Nasib baik kamera tak boleh shoot. Kalau boleh shoot, tengok kaki saya. Okey, jadi jangan lupa untuk mendapatkan produk Nesque. Yang penting produk Nesque ini dijamin halal. Halal dan toyiban, tanturin. Dan pastikan produk ini selamat dimakan. Itu paling penting. Dapatkan juga produk ni, pastikan ianya original. Original pasti beli. Okay. Pasti beli. Letak je pasti habis. Jadi sekali lagi nombor yang tertera di kaca TV anda. Jangan lupa untuk hubungi sehingga jam 6 petang ini saja promosinya 10 botol Nesque ini. Ya, betul. 10 botol RM400 saja dapat. Cuba 2 kotak parti. Ya, jadi sekali lagi jangan lupa untuk dapatkan produk ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada pengasas produk Nesque, Encik Zamri Abu yang cukup bertenaga hari ini sebab dah minum kopi klasik Nesque sarang burung balik. Pasti anda puas hati. Pasti. Terima kasih sekali Sama-sama, lagi. insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, seterusnya kita nak berehat seketika. Selepas ini akan kembali bersama dengan Terence untuk satu lagi topik yang menarik. Jadi jangan ke mana-mana. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Ya, berhati-hatilah dengan sebarang komen, pendapat yang dikeluarkan di media sosial meskipun panjang lebar dan bunyinya seakan-akan betul. Namun kita harus mempercayai sumber-sumber rasmi yang mengeluarkan data dan informasi yang berterusan. Jangan kita terlalu taksub dengan apa yang dikeluarkan di media sosial meskipun followernya ramai, tak semestinya betul. Baik, seterusnya kita akan bawakan satu topik yang memang menarik. Soalan yang bakal kita ujarkan, apakah rutin Rasulullah SAW pada hari Jumaat? Dan Rasulullah sendiri mendidik kita agar memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat, dan sebahagian ulama juga memberi fokus untuk lebih beribadah pada hari Jumaat. Antara ibadah yang kita sering dengar adalah banyakkan bersedekah dan banyakkan berselawat. Namun apakah rutin seharian Rasulullah SAW? Kita bersama dengan tetamu saya yang seterusnya untuk membincangkannya. Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi adalah Timbalan Pengarah Institut Sains Islam, Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Terima kasih Prof kerana bersama kami pagi ini. Terima kasih. Dan terima kasih juga kerana sudi berkongsi info tentang topik yang sangat menarik ini. Sebelum kita melangkah kepada rutin seharian Rasulullah, ingin kita
bertanya kepada Prof tentang kepentingan hari Jumaat itu sendiri kepada umat Islam. Bukan saja kepada umat Islam lelaki tapi juga untuk seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam. Baik, terima kasih Darren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini kalau kita tengok sebenarnya Rasulullah SAW ada menyebutkan mengenai tentang kelebihan-kelebihan hari Jumaat ini dalam beberapa hadis. Sebagai contoh Rasulullah kata khairu yaumin tuli'at fihi syams yaumul Jumaah. Sebaik-baik hari yang Allah Taala munculkan matahari adalah pada hari Jumaat. Kemudian Rasulullah cerita, dia kata fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumaatlah yang dijadikan Nabi Adam, wa fihi udkhilal jannah, dimasukkan di dalam syurga, wa ukhrija minha, dan dikeluarkan daripada syurga. Kemudian Rasulullah kata wala taqumu sa'ah ila yaumul Jumaah. Hari Jumaat ini akan berlakunya hari kiamat. Jadi dalam sebuah hadis yang lain pun Rasulullah turut mengulangi. Rasulullah kata inna min afdali ayyamikum yaumal Jumaah. Sebaik-baik hari adalah hari Jumaat. Persoalannya, kenapa dikatakan hari Jumaat ni hari yang paling baik, hari yang istimewa? Pertama tadi kalau kita tengok, dia sebenarnya mengungkapkan, Rasulullah sendiri cerita mengenai tentang hari Jumaat ini hari dijadikan Adam. Pada awal hadis, hari yang dijadikan Adam. Pada penghujung hadis, Rasulullah cerita hari ini akan berlakunya kiamat. Seakan-akan hari Jumaat ini mengingatkan kepada kita permulaan kejadian manusia dan penghujung kehidupan mereka nanti. Maknanya hari Jumaat adalah hari refleksi diri. Maknanya hari Jumaat kita sedang ataupun kita fokus pada hari Jumaat kita ini kepada bagaimana membentuk kebaikan pada setiap minggu. Maknanya setiap minggu kita ada hari muhasabah. Pada hari Jumaat, hari kita reset diri kita balik, kita buat grand reset. Maknanya setiap minggu kita akan memperbaiki diri, muhasabah, apa kebaikan yang kita telah lakukan pada minggu tu, apa kekurangan yang telah kita lakukan pada minggu tu. Dan menariknya juga dalam sebuah hadis yang lain, malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah membawa cermin bercahaya warna putih. Lalu Rasulullah tanya kepada Jibril, "Mahadha ya Jibril?" Apa benda yang warna putih ni Jibril? Lalu Jibril kata, "Hadha yaumul Jumaah." Ini adalah hari Jumaat yang mana ianya adalah perayaan mingguan buat umat Islam. Menarik juga sebab kalau kita tengok sebab tu kebanyakan, saya kira majoriti negara Arab menjadikan hari Jumaat ini sebagai hari cuti mereka kerana satu itulah tadi, maknanya fokus kepada ibadah, kemudian fokus kepada konsep memperbaiki diri, dan kemudian hari ini juga hari mereka maknanya mungkin bersama dengan keluarga, hari-hari yang mereka mempertingkatkan amalan. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang tiga itu kita dapati Rasulullah mengangkat hari Jumaat ini bukan saja untuk kaum lelaki, bahkan untuk kaum wanita juga. Kalau orang lelaki dah fokus kepada ibadah mereka, kaum wanita ke mana dia orang pergi? Ke mana pula dia orang pergi? Selalunya shopping. Selalunya shopping lah jadinya. Tapi sebaiknya maknanya hari itulah hari dia melakukan kebaikan, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, seterusnya kelebihan surah Al-Jumu'ah untuk umat Islam pada hari Jumaat. Mengapa ia penting untuk dihayati pada hari ini? Betul, menarik. Dan sebenarnya surah Al-Jumu'ah ini ada beberapa hadis mengenai tentang dia. Yang pertama, Rasulullah dia baca pada malam hari Jumaat. Maknanya hari Jumaat siang, malam tu dah baca surah Jumaat. Kemudian dikatakan juga Rasulullah kadang-kadang baca juga pada solat Jumaatnya. Tentang surah Jumaat itu tadi. Yang ini penting kerana kita nak tengok ada beberapa misi di dalam ataupun ada beberapa mesej dalam surah Jumaat. Surah Jumaat ni dari aspek latar belakangnya, konteks penurunan dia, ada insiden berlaku di Madinah. Ketika Rasulullah sedang mendiri membaca khutbah, tiba-tiba datang kafilah dagangan, datang karavan daripada out of Madinah tu, datang suatu karavan yang besar membawa barang dagangan yang banyak. Sebahagian besar daripada orang Islam yang sedang mendengar khutbah tu keluar pergi tengok diorang punya trading, barang-barang dagangan yang di luar masjid itu tadi. Jadi dalam surah Jumaat menceritakan, dia kata wataraku kaqaima, mereka meninggalkan Rasulullah berdiri seorang diri menyampaikan khutbah. Dalam sebahagian riwayat cerita hanya tinggal 12 orang aja
Maknanya dalam ramai-ramai kan 40 orang ataupun lebih, beribu sahabat yang ada di Madinah, tiba-tiba datang dia punya kafilah dagangan tu tadi, mereka meninggalkan Rasulullah. Ini mesej penting sebenarnya dalam suratul Jumu'ah, menceritakan dia dimulakan dengan lafaz yusabbihu lillah. Maknanya maha suci Allah ni akan sentiasa yusabbihu lillah ni maksudnya akan maha suci Allah. Allah akan sentiasa disucikan sekalipun manusia meninggalkan Rasulullah itu sendiri. Orang dah pergi mendapatkan barang dagangan, sama macam kita. Bila kita offer kebaikan, kadang-kadang orang tak tengok pun. Perkara-perkara kebaikan ni orang anggap sinis barangkali, orang anggap remeh. Tetapi ini mesej penting daripada suratul Jumu'ah. Bila kita menyampaikan kebaikan, ada kalanya sebenarnya kita kena kekal sahaja walaupun manusia meninggalkan kita. Berlaku juga pada zaman Rasulullah. Sama juga pada hari Jumaat, waktu orang menyampaikan khutbah, pada kebiasaannya apa yang orang buat? Orang kebanyakannya tidur, meninggalkan mesej yang disampaikan. Asal dia masuk je tidur macam tu. Ada yang main game, ada yang tengok Facebook dan sebagainya. Ini sebenarnya satu perkara yang salah. Suratul Jumu'ah menyampaikan kepada kita Rasulullah pernah ditinggalkan ketika menyampaikan khutbah. Ini Nabi depan mata mereka. Kalau hari ini orang tidur tu, maknanya janganlah khatib berasa rendah diri, kata apa orang tak nak dengar. Kena teruskan juga usaha menyampaikan misi kebaikan ni tadi. Sebab tu kita kata kita nak grand reset balik, kita nak ubah balik setting yang ada pada masyarakat kita, yang asal duduk masjid dia tidur terus, asal duduk masjid dia baca Facebook dan sebagainya. Kena buat perubahan sedikit pada hari Jumaat kita. Semoga cerita itu juga menjadi satu pedoman kepada khatib-khatib kita pada hari Jumaat. Dan seterusnya kita ingin dalami amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam memuliakan hari Jumaat dan kehidupannya seharian. Untuk hari Jumaat itu saja, adakah ada rutin yang berbeza yang dilakukan oleh Rasulullah berbanding hari-hari lain? Baik, yang ini menarik kerana kita nak pastikan bagaimana apa yang kita lakukan pada hari Jumaat itu seperti mana yang Rasulullah SAW lakukan. Sebagai contoh yang disebutkan tadi dalam riwayat Al-Imam Baihaqi, Rasulullah SAW pada solat Isyak malam Jumaat itu tadi dah baca suratul Jumu'ah sebagai satu reminder. Mana esok kalau sampaikan khutbah ke apa ke, mesej tetap perlu disampaikan. Sekalipun yang dengar tu mungkin tak ramai, sekalipun yang majoriti dengar tu sebenarnya tidur, katakan macam tu, tapi kena tetap sampaikan. Saya teringat Al-Imam Ahmad ketika dia membaca Musnad Ahmad, dia mengaji hadis di hadapan para anak muridnya. Anak murid hanya 3 orang. Tetapi dia tidak jemu untuk menyampaikan mesej kebaikan itu tadi. Pada malam hari Jumaat sendiri, Rasulullah SAW telah mula membaca suratul Jumu'ah. Ada yang kata surah Ghashiyah, suratul A'la, surah Munafiqun dan sebagainya. Kemudian ada sebahagian hadis menceritakan mengenai tentang Rasulullah menggalakkan kita membaca suratul Kahfi termasuk pada malam Jumaat itu sendiri. Rasulullah kata man qara'a suratul Kahfi yaumal Jum'ati, siapa yang baca surah Kahfi pada hari Jumaat, adha'a lahun nur, Allah Taala akan berikan cahaya bainal Jum'atain, di antara 2 Jumaatnya. Maknanya ada 2 kelebihan tadi, sama ada dibacakan Rasulullah membaca suratul Jumu'ah ataupun Rasulullah membaca juga ataupun menggalakkan kita membaca suratul Kahfi. Kemudian pada siang hari, ini yang paling penting. Sebenarnya Rasulullah galakkan kita membersihkan diri sebelum pergi solat Jumaat. Dari aspek konteks asalnya, para sahabat ada yang berjalan jauh daripada luar Madinah untuk solat bersama dengan Masjid Nabi. Bila dah ramai-ramai itu, bau mereka akan naik. Maknanya mereka, kalau hari ini pun kalau orang makan durian ke, kalau orang isap rokok ke, orang sebelah akan rasa tak selesa. Ini kan pula kalau dah kumpul ribuan, macam-macam bau ada. Kalau zaman Rasulullah pun mungkin begitu. Jadi Rasulullah kata man ghassala wa ghtasala, siapa yang bersihkan diri dia, menyucikan dirinya, wa betakara, dan pergi solat Jumaat awal. Jangan khatib dah nak habis, dah nak turun, baru nak datang solat Jumaat. Kemudian Rasulullah kata wayamshi wala yarkab, dan dia kena, kalau sebaiknya sebenarnya jalan kaki. Kalau kita pernah tengok video-video live, ada orang buat video mengenai tentang seorang tua yang di Arab Saudi ataupun di negara Arab ni, dia jalan kaki. Orang nak tumpangkan dia naik motor, dia tak nak. Kerana dia kata dalam hadis Rasulullah kata jalan kaki. Rasulullah kata siapa kemudian dia waqarabal imam wa danal imam, kemudian dia mendekati imam, dia duduk dengan khutbah walam yalghu, dia tak melakukan perkara sia-sia, tak tengok telefon, tak berborak, tak tidur dan sebagainya. Rasulullah kata kana li khutwatin, setiap langkah itu akan mendapat pahala seumpama ganjaran setahun. Allahu akbar. Ini besar tu tadi. Kelebihannya
rutinnya pagi mempersiapkan diri, dah bersihkan diri, kemudian pergi solat Jumaat awal, kemudian baca suratul Kahfi, kemudian juga pada penghujungnya memperbanyakkan doa dan berselawat. Ini antara perkara yang digalakkan oleh Rasulullah, kerana dalam hadis memang Rasulullah ceritakan hari Jumaat tu ada satu tempoh waktu yang tidak akan seorang mukmin berdoa melainkan Allah Taala akan mustajabkan doa dia. Cuma para ulama berselisih pendapat. Ada yang kata Imam Bukhari berdasarkan riwayatnya menyatakan ianya adalah selepas waktu asar ataupun hujung-hujung waktu asar tu, nak dekat habis dah hari Jumaat tu, itu waktunya. Sebahagian pula ulama kata adalah di antara tempoh imam duduk di antara dua khutbah tersebut tu tadi kita berdoa, tapi tengoklah kalau sempat kita doa, sebab kadang-kadang dia sedar-sedar je dah habis khutbah, dia tak sempat nak berdoa ketika dia mendengar khutbah tu tadi ataupun di antara dua khutbah tu tadi. Semoga memberi pedoman kepada kita yang bakal ke masjid sebentar nanti. Mungkin kalau kebiasaannya membawa kenderaan, mungkin hari ini kita cuba guna public transport pula, dan berjalan untuk ke masjid selebihnya. Dan selain daripada itu, ingin kita dalami sedikit tentang sunnah-sunnah khusus yang boleh kita amalkan pada hari ini. Pertama sekali, seperti tadi, berjalan ke masjid yang mana mudah untuk kita amalkan supaya meningkatkan pahala kita pada hari Jumaat ini. Baik, ada beberapa perincian mengenai tentang amalan yang digalakkan oleh Rasulullah pada hari Jumaat. Sebagai contoh yang tadi, kalau kita kata sama ada dia bersiap awal ataupun dia mandi dan kemudian dia berwangi-wangian juga. Dalam sebuah riwayat kata al-ghuslu yaumal jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Sebahagian riwayat kata sampaikan mandi Jumaat ni pada hari Jumaat adalah wajib. Maknanya nak ceritakan tentang penyucian secara fizikal dan penyucian secara dalaman, rohani, spiritual juga berlaku pada hari Jumaat. Kedua-dua itu berlaku. Yang secara terperinci lagi saya suka untuk kita ambil teladan daripada suratul Kahfi. Kerana Rasulullah galakkan kita juga baca suratul Kahfi, dan dalam suratul Kahfi ni ada 4 cerita yang berbeza. 4 cerita yang berbeza, cerita tentang lelaki dan kebun, yang ni fitnah harta. Dalam yang menarik ini tentang fitnah harta ni, dia ada cerita wa aktsaru ada cerita tentang follower yang ramai. Maknanya memang Allah Taala ada cerita dalam suratul Kahfi, salah satu fitnah yang akan menimpa manusia adalah hartanya banyak dan pengikutnya ramai. Kalau dalam konteks hari ini pengikutnya ramai, mungkin followernya ramai. Orang follower ramai ini belum tentu betul, belum tentu salah. Ada orang yang naik dia punya follower disebabkan kerana promotion dia yang pelik-pelik sikit atau bad promoting dia tu macam tu. Tapi yang ni Allah Ta'ala dah sebut dah. Maknanya ada orang yang pengikutnya ramai tetapi sebenarnya dia tak betul pun. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang fitnah ilmu. Ada orang yang ilmu dia dah banyak sikit, dia dah berasa belagak dan sebagainya. Ada orang yang sebenarnya dia difitnah dengan kuasa pun ada juga disebutkan di penghujung suratul Kahfi. Dan ada juga orang yang diuji dengan pelbagai lagi fitnah-fitnah dunia ini. Ini adalah satu saya pada pandangan saya sunnah yang khusus yang kita perlu perincikan. Selain daripada bacaan suratul Jumaat, bacaan suratul Kahfi sebenarnya adalah reminder harian kita ataupun reminder mingguan kita bagaimana kita diingatkan tentang 4 fitnah dunia. Sebelum tu satu lagi saya terlupa, maknanya pada subuh hari juga Rasulullah dikatakan kerap juga ataupun selalu ataupun membaca suratul Sajadah dan surah Al-Insan. Surah Sajadah dan surah Al-Insan ni sama sebenarnya konten dia ataupun mesej dia tak lari daripada apa yang disampaikan dalam hadis tu tadi, mengingatkan tentang kejadian manusia dan mengingatkan tentang penghujung kehidupan manusia, itu hari kiamat itu tadi. Jadi kalau setiap minggu kita diingatkan, kita akan lebih barangkali menginsafi diri. Maknanya minggu tu kita menganiaya orang, kita kutuk orang banyak dalam WhatsApp dan Facebook dan sebagainya. Nanti Allah Ta'ala akan cerita hari Jumaat kau jangan lupa engkau akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, dan orang akan tengok apa kesalahan ataupun apa kerosakan yang kita lakukan. Hari Jumaat adalah hari untuk kita reset balik. Kita buat grand reset balik. Kita ada 52 Jumaat yang mana kita perlu memperkasakan hari Jumaat kita. Kita tidak mahu Jumaat kita menjadi lesu. Maknanya hari Jumaat je hari orang
Orang tak buat bersungguh-sungguh lah. Hari orang kata cheat day. Orang kata cheat day sebab dia panjang sikit tengah harinya tu. Jadi orang keluar awal kata nak pergi sembahyang Jumaat awal. Rupanya dia lepak kedai mamak kata macam tu. Kemudian dia balik lewat. Dia kata, oh saya lepas solat Jumaat saya berzikir panjang sikit. Kita tak nak berlaku sedemikian. Ada mesej yang penting dalam misi surah Al-Jumu'ah kita. Kita namakan sebagai Ummah Grand Reset. Yang ini yang mesej dibawa oleh Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Yang mana kita bawa misi untuk suratul Jumaat, surah Al-Jumaat. Kita nak perbaiki setiap minggu Jumaat kita agar kerana ini adalah hari yang sangat cantik. Seluruh umat Islam satu Malaysia ni berkumpul di masjid mereka. Ini masanya untuk kita remind ataupun kita raiskan isu-isu yang penting yang perlu umat Islam faham pada setiap minggu. Yang itu yang kita ingin tekankan pada masyarakat, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Prof kerana sudi bersama kami pagi ini. Banyak ilmu yang dapat kita pelajari dan juga semoga hari ini menjadi grand reset untuk diri kita secara peribadi pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Terima kasih sekali lagi Prof kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Dan seterusnya kita akan berehat seketika dan kembali bersama dengan anda selepas laporan cuaca daripada Jabatan Met Malaysia. Kita sama-sama bersama dengan mereka. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Setakat 4.30 petang semalam, Met Malaysia telah mengemaskini amaran status cuaca panas terkini iaitu tahap 1, tahap berjaga-jaga. Amaran ini melibatkan Pulau Langkawi dan daerah Yan di negeri Kedah, juga melibatkan seberang Perai Utara di negeri Pulau Pinang. Suhu maksimum di ketiga-tiga kawasan ini antara 35 sehingga 37 darjah Celsius, sekurang-kurangnya untuk 3 hari berturut-turut. Oleh itu, penduduk di kawasan yang bertanda amaran ini diminta untuk sentiasa berhati-hati, banyakkan minum air serta digalakkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, cuaca cerah dilaporkan bagi hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia. Namun, hujan kini dilihat sedang berlaku di 1-2 tempat, melibatkan di kawasan pesisir pantai di negeri Terengganu, Pahang serta negeri Kelantan. Dan keadaan hujan ini dijangka akan bergerak masuki ke kawasan pedalaman menjelang ke tengah hari nanti. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dari berpetir kini sedang berlaku di beberapa tempat di bahagian selatan serta pedalaman di negeri Sarawak. Dan keadaan hujan di negeri Sarawak ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke petang nanti. Manakala bagi ramalan cuaca petang nanti pula, di Semenanjung Malaysia, hujan dan petir dijangkakan boleh berlaku di beberapa tempat iaitu di negeri Kelantan, Terengganu, pedalaman negeri Pahang, 1-2 tempat di pedalaman negeri Sembilan serta di Timur Johor. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dan petir dijangkakan boleh berlaku di 1-2 tempat, melibatkan di bahagian selatan, pedalaman serta utara di negeri Sarawak. Namun demikian, bagi keadaan cuaca di negeri Sabah pula, hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku di bahagian pedalaman di negeri Sabah. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Maman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan bawakan PMR, Program Madani Rakyat Zon Tengah yang bakal menyentuhi anda tidak lama lagi. Ya, pada 23 hingga 25 Februari ini bertempat di Kompleks Sukan Kuala Selangor bermula jam 9 pagi hingga 10 malam. Jadi program ini adalah kesinambungan daripada program setahun bersama Kerajaan Madani yang berlangsung tahun lepas di Kompleks ataupun Stadium Nasional Bukit Jalil. Wah, jadi bagaimana pula kali ini di Zon Tengah? Hari ini kita bersama dengan 3 tetamu di studio untuk menerangkan lebih lanjut mengenai PMR ataupun Program Madani Rakyat Zon Tengah. Kita bersama dengan Muhammad Hidayat Muhammad Zalfi yang merupakan penyelaras Program Madani Rakyat dan kita ada Muhammad Zainuddin Muhammad Nur, pengarah Program Madani Rakyat dari Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi atau PACU di Pejabat Perdana Menteri, dan juga Encik Zurihanmi Zakaria, Ketua Penolong Setiausaha Kanan Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, seperti mana saya katakan tadi, ini merupakan satu program kesinambungan daripada tahun lepas. Mungkin kita boleh tanya terus kepada PACU. Bagaimana sebenarnya impak daripada program tahun lepas, dan untuk program kali ini apa di antara pembaharuan atau mungkin penambahbaikan supaya boleh lagi para pengunjung yang hadir nanti boleh mendapat kesan ataupun impak yang lebih optimum, Tuan? Okey, terima kasih. Sebagaimana yang sedia maklum, ini adalah kesinambungan daripada program setahun bersama Kerajaan Madani pada tahun lepas, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri amat berperhati dengan program yang dilancarkan, yang diadakan pada tahun lepas, dan justru dalam hasratnya pada majlis penutup melahirkan harapan agar kita dapat bawa perkhidmatan-perkhidmatan secara langsung kepada rakyat mengikut zon. Ya, kita ada yang mula-mula ni zon tengah yang merangkumi Perak, Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, yang kita akan laksanakan di Kompleks Sukan Kuala Selangor. Yeah. Dan selepas ini kita akan ada di zon utara di Penang, di
Pantai Timur, di Pahang dan di selatan Johor, seterusnya Sarawak dan Sabah. Dan daripada kajian impak yang kita perolehi, ramai yang berpuas hati dengan perkhidmatan-perkhidmatan secara langsung yang diberikan oleh kerajaan. Justru perkhidmatan ini kita bawa lebih 160 perkhidmatan secara langsung kepada rakyat di Kuala Selangor dan kawasan-kawasan sekitar, termasuk yang di belah Perak, Selangor terutamanya, dan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi bagaimana ia akan dilangsungkan kalau pada kali yang lepas kita dapat lihat kehimpunan semua jenis produk perkhidmatan dalam satu kawasan. Adakah ini juga modus operandi untuk PMR yang akan bergerak dari zon ke zon? Okey, terima kasih. Bagi menjawab pertanyaan tersebut, saya kira sebagaimana yang telah disebut oleh pihak pacu sebentar tadi, sifatnya itu kesinambungan. Jadi dalam konteks pelaksanaan yang diadaptasi di zon tengah melalui penumpuan di Negeri Selangor ini, konsepnya sama, ada pelbagai pengisian, tidak sekadar hanya menyediakan perkhidmatan langsung kepada rakyat, tetapi juga ada yang dinamakan poket-poket event yang telah disusun sebermula hari Jumaat sehingga ke hari Ahad di perasmian penutup yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Kita ada pelbagai program yang kita akan mulakan, antaranya yang dalam konteks negeri Selangor sendiri, kita mulakan dengan Darul Ihsan Berselawat yang telah kita mulakan sejak daripada tahun 2023 lagi. Kita akan mulakan pada Jumaat malam. Kemudiannya rentetan program yang telah disusun sebermula pagi sehingga malam pada hari Sabtu, sehinggalah penutup oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada hari Ahad pagi, dan konsert Anak Malaysia Madani Kita Selangor yang akan diadakan pada hari Ahad. Kita akan perincikan lagi apa di antara program yang telah pun direncana sepanjang 3 hari. Tapi kita lebih tertarik kerana antara elemen tumpuan kali ini adalah berkaitan dengan pertanian dan keterjaminan makanan. Difahamkan ada pavilion sendiri untuk kali ini. Mungkin boleh terangkan sedikit mengenai itu perkara tersebut. Terima kasih. Tamanya bagi pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, kita merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak pacu kerana telah memilih KPKM sebagai Kementerian Peneraju bagi edisi pertama PMR tahun 2024 yang akan berlangsung di Kuala Selangor. Bagi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, kita telah merencana beberapa program khusus untuk PMR yang akan diadakan pada minggu depan. Sebagaimana yang telah dimaklumkan, selain daripada membina seni pavilion KPKM, kita juga akan ada jualan agro madani. Yang mana jualan ini sudah barang tentu 30% lebih murah daripada harga yang dijual di pasaran. Kita juga akan ada kluster agrovet yang mana kita akan bawa petting zoo untuk kanak-kanak, kita akan ada lembu sado dan sebagainya. Tetapi sebagaimana yang dimaklumkan tadi, elemen yang paling menarik adalah dalam pavilion KPKM itu sendiri. Kerana dalam pavilion KPKM kita akan ada tunnel pencapaian KPKM sepanjang setahun Kerajaan Madani, selain daripada kita menunjukkan teknologi terkini dalam aspek pertanian dan sebagainya. Jadi dalam pavilion KPKM nanti akan diisi dengan berbagai atur cara sepanjang 23 hingga 25 hari bulan. Kawasannya pula di Kuala Selangor memang dekatlah dengan Tanjung Karang, Skincan. Jadi memang kawasan-kawasan pertanian. Dan seterusnya, kenapa ia diadakan konsep begini, bergerak dari zon ke zon? Dari pihak pacu sendiri, apakah objektif yang ingin dicapai oleh PMR? Okey, sebagaimana Tuan sedia maklum, ini adalah kesinambungan daripada program yang lalu. Antara objektif utama ialah kita nak sampaikan perkhidmatan secara langsung pada rakyat, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak memaklumkan, wawarkan kepada rakyat inisiatif-inisiatif dan dasar-dasar terbaru Kerajaan Madani. Dan dengan itu, harapan kita yang ketiga adalah supaya rakyat faham dari segi apa yang kerajaan buat, dari segi yang memfokuskan kepada kesejahteraan rakyat. Dan bila ini berlaku, kita harap dapat meningkatkan keyakinan antara kerajaan dan rakyat dalam menghadapi zaman-zaman yang mencabar ini. Dan fokus Kerajaan Madani adalah tertumpu kepada kesejahteraan rakyat. Jadi kita nak bawa daripada satu zon ke satu zon. Dan biasanya dalam mana-mana tempat yang kita pergi itu ada aktiviti crowd pula dan sebagainya, seperti diskaun saman PDRM. Itu penting tu. Dan
ada juga penukaran topi keledar oleh pihak JPJ. Dan tak lupa juga Karnival Kerjaya. Untuk yang akan datang, kita ada 20 syarikat majikan dan ada 2,000 pekerjaan yang 30% daripadanya akan diberikan surat tawaran kerja pada hari yang sama sekiranya layak. So benda-benda ni yang kita cuba bawa daripada zon kepada satu zon. Setakat ini ada berapa banyak reruai yang akan berada nanti pada 23 hingga 25? Reruai kita ada dalam 36 reruai. Ada 61 usahawan. Agro Madani termasuk yang Selangor Folk Fest sekali. Yang mungkin yang ini menjadi tarikan utama juga. Untuk pengunjung-pengunjung pergi ke sana. Ya, menyentuh mengenai itu sebagai satu tarikan utama apabila Selangor ataupun menjadi tuan rumah ini untuk zon tengah ini, pastinya orang mahukan satu kelainan dan juga keunikan. Jadi apa yang akan dibawakan oleh kerajaan negeri Selangor? Itu yang pertama, apabila Selangor diberi penghormatan untuk menjadi hos bagi zon tengah ini, kami memilih Kuala Selangor. Kerana Kuala Selangor ni kita tidak memilih Shah Alam atau Petaling Jaya yang telah menjadi kawasan tumpuan. Tapi Kuala Selangor sebagai suburban, dan perlu diketahui bahawa dalam agenda klasterisasi Selangor yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, Selangor ini adalah merupakan hub pelancongan dan pertanian. Itu yang nombor satu. Selain daripada itu, menyentuh kepada apa yang akan Selangor tawarkan sebagai bentuk pengisian di dalam program Madani Rakyat ini, kita menawarkan di dalam Selangor ini kita ada 46 program Iltizam Selangor Penyayang yang merupakan pendekatan pemberian daripada kerajaan kepada rakyat. Tetapi dalam konteks PMR yang diadakan di zon tengah ini, kita memberikan penumpuan kepada 31 program yang mana ada program-program yang melibatkan penawaran rumah idaman, skim air Darul Ihsan, kemudian ada juga program insurans rakyat Selangor Insan yang ditawarkan secara percuma kepada rakyat. Jadi ini adalah program-program yang selama ini sifatnya itu domestik. Maksudnya hanya rakyat Selangor saja yang tahu. Tetapi kali ini, kerana definisi warga Selangor itu agak luas, maka orang-orang Selangor yang selama ini mungkin tidak berada di Selangor, bila mereka datang, mereka akan tahu program itu. Jadi inilah saya fikir manfaat apabila kami menjadi hos dan kita cuba menawarkan dan pengisian sebagai kesinambungan apa yang telah dilaksanakan oleh Pacu terdahulu. Encik Zuri, kalau kita lihat kepada rakyat, apakah manfaat untuk mereka yang bakal ke sana nanti? Terutama sekali dari segi yang ditawarkan oleh Kementerian Pertanian, sebagai tambahan kepada crowd puller yang disebutkan tadi. Okey, bagi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, antara inisiatif-inisiatif yang akan kita bawa ke Kuala Selangor nanti adalah penawaran geran-geran di bawah Geran Agropreneur Muda kepada generasi muda di sekitar Kuala Selangor. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh saudara tadi, Kuala Selangor adalah merupakan kawasan yang purely kawasan pertanian. Kuala Selangor bawa ke Tanjung Karang, Sabak Benam dan sebagainya. Jadi kita akan bawa geran-geran yang kita boleh tawarkan kepada masyarakat setempat dan masyarakat boleh memohon dan ada pegawai dan juga petugas kita yang akan assist dari segi pengisian borang dan sebagainya pada waktu yang berkenaan. Kita akan ada satu kawasan yang kita namakan sebagai kawasan konsultasi bersama dengan masyarakat setempat untuk menguruskan permohonan geran dan sebagainya. Okey, macam tadi kita dimaklumkan juga akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari yang terakhir. Mungkin boleh kongsikan juga bagaimana perjalanannya nanti? Kalau kita lihat dari segi perjalanannya nanti itu memang kesinambungan program itu bermula daripada hari Jumaat lagi. Tetapi saya difahamkan pengisian di pentas utama yang akan diadakan di Stadium Kuala Selangor itu maksudnya akan ada beberapa program, akan ada beberapa pengumuman yang khas yang akan dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga ada pengisian-pengisian poket oleh kerajaan negeri. Beberapa kita tak boleh cerita di sinilah tetapi akan dimanfaatkan di dalam program tersebut. Yang saya fikir selain daripada cabutan bertuah dan juga penawaran-penawaran yang telah disediakan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, selain daripada inisiatif-inisiatif yang digerakkan secara bersepadu oleh kementerian-kementerian lain di bawah koordinasi Pacu, pengumuman ataupun pengisian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu harus kita nanti-nantikan. Kerana ini akan memberikan kesan rantaian kepada zon-zon lain yang akan dilaksanakan selepas ini. Ya, semestinya. Dan kepada agensi-agensi kerajaan yang akan turut serta, siapakah mereka dan apakah yang boleh dijangkakan dari segi perkhidmatan yang bakal ditawarkan, Encik Zainuddin? Okey, macam saya sebut tadi, kita ada lebih daripada 160 perkhidmatan dan crowd puller tadi saya dah maklumkan.
Yang menjadi tumpuan juga adalah pada kali ini kita ada kerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan juga Selcare Selangor. Di mana kita akan berikan perkhidmatan kesihatan ini satu bumbung. Dan itu antara crowd pula. Jadi saya menyuruhlah pada masyarakat untuk hadir dan dapatkan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan, pergigian dan sebagainya di situ. Dan selain pada itu kita ada juga kaunter padu. Okey. Yang ini untuk kita pastikan masyarakat kita semua berdaftar dengan padu supaya mereka ni tidak tercicir bila ada rasionalisasi subsidi kelak. Ya. Dan dengan cara itulah kerajaan menjaga kesejahteraan rakyat kita. Dari segi logistiknya pula dan juga kemudahan-kemudahan apa yang disediakan untuk para pengunjung kali ini? Dalam konteks Kerajaan Negeri Selangor, kita memudah cara pelbagai perkara daripada segi aspek keselamatan, mobiliti pengunjung, kita menyediakan bas, kita menyediakan juga bagi-bagi untuk mempermudahkan kelompok warga emas dan juga kelompok-kelompok orang kelain upaya untuk hadir. Jadi kita tahu bahawa dalam konteks penumpuan lokasi ini sudah pasti apabila ianya sifatnya itu zon tengah, akan ada daya tarik untuk warga-warga Kuala Lumpur dan jangan kita lupa warga daripada negeri Perak juga. Ya, Perak juga akan turut terlibat di dalam pelaksanaan program ini. Jadi di sinilah dengan meletakkan Kuala Selangor sebagai kawasan tumpu tersebut, elemen logistik yang saya sebutkan sebentar tadi, keselamatan, transportasi, pengangkutan awam, semuanya telah dikoordinasi dengan baik dan mudah-mudahan ini akan menjadi satu daya tarik dan juga pemudah cara untuk masyarakat berbondong-bondong hadir ke Kuala Selangor untuk mencapai sasaran untuk kita memastikan program Mandiri Rakyat ini dapat disebar luas dengan baik. Ya, disebabkan ianya zon tengah, bagaimana koordinasi dengan 3 lagi kawasan, Perak, Kuala Lumpur dengan wilayah Persekutuan Putrajaya? Yang ini alhamdulillah kita harus berterima kasih kepada pihak Pacu kerana koordinasi yang baik telah dilaksanakan. Meskipun ianya tertumpu di Kuala Selangor, tetapi kita yakin dan percaya dengan sinergi, kerjasama dan kolaborasi yang begitu strategik di bawah koordinasi Pacu, Jabatan Wilayah Persekutuan misalnya dan juga pentadbiran SUK Perak, mereka juga akan memberikan kerjasama dan juga dorongan yang baik. Dan sudah pasti kita tidak boleh kesampingkan peranan Kementerian Pertanian untuk memastikan bagaimana elemen modernisasi pertanian yang akan diberikan tumpuan dalam konteks pelaksanaan PMR Zon Tengah kali ini akan menjadi daya tarik dan juga mempermudahkanlah aspek tersebut. Dari segi keterjaminan makanan dan juga konsep-konsep yang baru seperti beras medani yang akan diperkenalkan tidak lama lagi, bagaimana untuk membuat satu pemahaman yang lebih menyeluruh kepada rakyat yang bakal disampaikan melalui zon tengah ataupun PMR zon tengah yang akan dibawakan kepada rakyat nanti? Okey, terima kasih. Sebagaimana yang telah saya maklumkan di awal tadi, di pavilion KPKM nanti kita akan ada satu laluan tunnel yang akan memberi penjelasan yang selengkapnya berkenaan dengan dasar dan juga polisi kerajaan khususnya dalam menepani cabaran keterjaminan makanan, termasuklah elemen pembekalan beras dan sebagainya. Kita akan ada satu kluster khusus untuk memberi penjelasan berkaitan dengan hal yang berkenaan dan bagi membolehkan rakyat mendapat beras dengan secukupnya pada waktu yang berkenaan. Kita juga akan ada jualan agromadani. Di jualan agromadani sebagaimana yang telah saya maklumkan dapat dibeli dengan kadar 30% lebih murah berbanding dengan harga pasaran. Jadi kedua-dua elemen ini akan digabung jalinkan sepanjang tempoh program PMR dilaksanakan. Untuk mendapat pemahaman yang lebih menyeluruh tentang keterjaminan makanan, program-program yang diwawarkan oleh kerajaan, jangan tengok media sosial saja. Kerana banyak berita-berita yang berbau fitnah, yang perkara-perkara yang tidak betul, yang terus dihebahkan dari masa ke masa. Untuk mendapat maklumat yang sebenar-benarnya, datang sendiri ke tunnel yang bakal disiapkan nanti untuk anda melihat sendiri kejayaan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Pada 23 hingga 25 Februari. Okey, mungkin apa lagi di antara acara ataupun aktiviti tumpuan kali ini di Kuala Selangor? Okey, dengan kerjasama KPKM dan juga pihak PSUK Negeri Selangor, kita ada banyak aktiviti yang menarik. Antaranya adalah perlawanan bola sepak antara veteran Selangor dan veteran Perak. Dan juga bila tu? Yang tu bila? Yang tu pada hari Ahad. Memang saya tengok. Ini peminat setia bola sepak.
Dan selain daripada itu, seperti mana yang disebutkan tadi, kita ada program solat subuh macam Jumaat pada hari kedua. Selain pada Darul Ihsan Berselawat tu, yang kita jangka untuk Darul Ihsan Berselawat tu paling kurang pengunjungnya 10,000 paling kurang untuk di stadium terbuka, stadium utama. Okey. Selain daripada itu, bila kita ada perkhidmatan, lebih 160 perkhidmatan tu, pada masa sama juga penjelasan dan pandangan boleh diberikan oleh pihak kerajaan, agensi kerajaan, dan juga maklum balas boleh diberikan oleh pihak masyarakat kita supaya penambahbaikan berterusan boleh dibuat oleh agensi kerajaan. Ada juga yang tanya kali ni ada cabutan bertuah lagi ke? Itu pun antara tumpuan tu sebab tu di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kali lepas dia menang motor. Kan? Menang rumah. Dia lepas menang rumah. Hari tu. Alhamdulillah. Yang ni cabutan bertuah tu ada, tapi saya kena serah kepada pihak PSUK Selangor dalam hal ini. Kita nak tahu. Okey. Kali ini macam saya sambung apa yang disebut tadi, memang banyak program yang dianjurkan. Selain daripada itu, yang keunikan lain yang kita bawa ialah kali ini juga walaupun kita laksanakan hanya di Kuala Selangor, tetapi penglibatan 12 pihak berkuasa tempatan juga akan kita libatkan. Maksudnya walaupun mereka datang Kuala Selangor, tapi kalau ada sebarang bentuk pandangan ataupun isu yang melibatkan Hulu Langat, Ampang Jaya ataupun Selayang, mereka boleh datang. Tidak perlu hanya memfokuskan di Kuala Selangor saja. Itu yang pertama. Menjawab soalan cabutan bertuah. Ada idea? Soalan orang ramai tu. InsyaAllah kita tawarkan sebuah kereta sebagai cabutan bertuah. Itu grand prize lah yang kita tawarkan. Ini atas persetujuan Datuk Menteri Besar juga. Jadi kena pastikan datanglah. Cuma ianya bukan hanya pada hari terakhir, kerana pengumpulan datanya itu bermula daripada hari Jumaat. Jadi mekanisme ni bagaimana? Dia kena datang setiap hari? Tidak, maknanya setiap kali mereka datang tersebut, mereka akan key in data mereka, tetapi pengumuman itu akan dibuat pada hari terakhir. Tetapi pada hari-hari Sabtu, pada hari Jumaat, hari Sabtu tu akan adalah cabutan-cabutan bertuah, hadiah-hadiah kecil ni. Ada yang motor, ada laptop dan sebagainya. Tak kecil lah kalau motor. Pada hari kita kena jaga standard Selangor lah. Jadi pada hari terakhir itu pengumuman untuk hadiah utama itu akan diumumkan pada hari terakhir dan penyerahannya akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi tim Selamat Pagi Malaysia juga akan bersiaran di sana pada Sabtu dan juga Ahad. Kami daftar dulu. Jumaat tu kita daftar dulu. Tak tahulah nanti mungkin ada kereta baru parking kat sini kan nanti. Sebab hari tu kat stadium tak menang. Mana tahu kali ni Kuala Selangor kampung saya kan. Kampung you? Tanjung Karang. Kampung. Daerah Kuala Selangor tempat lah. Kan? Jadi sebab tu saya kena datang. Okey, persiapan dan juga persediaan menjelang PMR ini 23 hingga 25 hari bulan. Okey, kita telah bermula lebih awal. Saya ingat lawatan tapak telah kita mulakan hampir 2 ke 3 minggu terdahulu. Koordinasi dengan kementerian-kementerian strategik, bukan sekadar daripada Kementerian Pertanian tapi juga Kementerian Komunikasi, tidak terkecuali, telah kita laksanakan. Dan kita akan mula masuk, saya ingat daripada segi mula masuk ke tapak ini sebermula hujung minggu ini. Untuk memastikan persiapan, persediaannya lengkap, sudah pasti dengan kawalan keselamatan yang ketat, untuk memastikan supaya setiap inci elemen pelaksanaan itu disempurnakan sebagaimana yang kita rancang sesuai perbincangan yang telah kita mulakan hampir sebulan terdahulu. Ya, insya-Allah. Kita ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita kerana sudi bersama-sama dan kita ingin menjemput anda untuk datang dan bersama-sama dalam program Madani Rakyat Zon Tengah yang akan dibawakan tidak lama lagi. Ya. Tinggal lagi. Seminggu lagi. 7 hari lagi. Bermula pada 23 hingga 25 Februari bertempat di Kompleks Sukan Kuala Selangor bermula jam 9 pagi hingga 10 malam. Jangan lupa hadir. Ya, dan Selamat Pagi Malaysia juga akan bersiaran secara langsung dari sana. Jadi datanglah untuk bersama-sama kami juga kepada anda yang terus menyaksikan kami setiap hari. Ini peluang untuk anda bersama kami secara langsung. Terima kasih sekali kita ucapkan. Dan seterusnya kita akan berehat seketika. Kembali nanti kita akan bawakan satu lagi cerita menarik dari Terengganu. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Dalam perjanjian
pengajian tersebut ternyata ada menulis gaji 35,000. Allowance 35,000 sebagai penasihat 3 hari bekerja. Untunglah 3 hari kerja ni. Tular di TikTok. Pempengaruh pembangkang mendakwa anak Perdana Menteri dilantik penasihat unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional Laksana. Dakwanya bekas ahli parlimen itu dibayar dengan amaun tinggi meski hanya perlu bekerja 3 hari seminggu. Seakan gerakan terancang, dokumen perjanjian perkhidmatan turut ditular seorang lagi aktivis pembangkang. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit adalah palsu. Menurut Kementerian Kewangan, dokumen yang tular adalah draft tawaran yang tidak sah. Sebaliknya, khidmat nasihat kepada Laksana diberi bekas ahli parlimen itu secara percuma. Bagi mengelak tohmahan melarat, laporan polis dibuat terhadap si kaki fitnah. Henti sebar fitnah. Jika tak mampu lakukan kebajikan, tidak perlu caci kebaikan orang lain. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Okey, Herbal Fame kembali lagi hari ini ada promosi hebat katanya. Jadi saya bersama dengan Zaitun Khalid selaku jurujual produk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nampak kata tu nak duduk. Alah empuknya. Ya, bukan tu nak duduk terus rasa nak tidur. Ya, ini kalau bukan sebab nak jaga rambut dengan makeup ni dah guling dah. Itulah dia sebenarnya Syafiqah, kelebihan yang kami bawakan kepada anda semua yang kami tawarkan mimpi tak berakhir dengan fame. Apa yang dimaksudkan dengan ini? Okey, kepada anda semua sebelum kita bermula, ambil dulu nombor telefon kami 0194144288. Saya ulang sekali lagi 0194144288. Simpan nombor telefon kami, boleh miss call ataupun WhatsApp kami. Kalau anda ada sebarang soalan nak bertanyakan ataupun anda ada sebarang pertanyaan tentang tidur ke, masalah katil ke, kami ada penyelesaiannya. Tapi saya nak tanya dulu. Boleh. Apa yang istimewanya Herbal Fame ni? Okey, istimewa. Pernah dengar tak tilam herba? Oh, tak pernah lagi. Ini adalah tilam herba, tilam rawatan tradisional daripada Herbal Fame yang pertama di dunia. Tak pernah lagi ada tilam herba sebelum ni kat mana-mana. Kami adalah syarikat pertama yang mengeluarkan tilam yang berasaskan herba, di mana antara herba yang ada adalah ginseng. Ini raja segala herba. Ginseng ni adalah untuk memberikan kesegaran kepada badan. Kepada mereka yang rasa keletihan, tidur rasa dah cukup 8 jam ni. Bangun-bangun rasa macam penat je kan? Masih lesu. Ini adalah tilam yang kami letakkan dalamnya ada ginseng. Kami ada juga daun semambu. Daun semambu ni berfungsi adalah untuk memberikan kesejukan. Bila anda tidur tu dia tak rasa panas kat bahagian bawah. Sesuai lah sekarang musim panas. Sesuai sangat. Malaysia di 365 hari memang sentiasa musim panas. Nak hujan pun akan rasa ya Allah kat belakang ni rasa macam panasnya lah kadang-kadang kan. Berlemuh kata. Berlemuh lah kata orang Kedah kata kan. Yang ini tidak. Kita letakkan daun semambu yang memang sangat-sangat terkenal di Afrika, yang memang kita tanam sebenarnya dekat kilang kita, dan kita pilih daun semambu yang terbaik untuk kita berikan kepada anda. Okey, Syafiqah, ada bau-bau macam bau-bau herba ke? Ada. Tapi sedapnya bau. Ni bau apa ni? Inilah dia sebenarnya aroma yang kita letakkan. Biasa orang guna untuk letakkan dalam minyak wangi. Kita letakkan dalam tilam. Kita ada aroma lavender, jasmine dan juga rose. Aroma-aroma ni bukanlah orang kata untuk nak nampak sangat macam orang tidur nanti. Tak bolehlah bau ni. Tidak. Kita letakkan aroma ini supaya dapat cover bau-bau herba tu, supaya anda mendapat kelebihan itu. Ada juga kita letakkan lada hitam yang berfungsi sebagai antioksida. Dan istimewa yang anda menonton hari ini. Kita nak bagi harga berapalah kat penonton Selamat Pagi Malaysia ni? Itu yang seram nak dengar tu. Macam-macam kelebihan dah ni. Ya, kalau dekat luar untuk tilam ini sahaja kita berikan kepada anda dengan harga RM4,899 untuk harga pasaran. Untuk penonton, Zai sayang anda. Hari ini Zai tawarkan tak sama dengan promosi sebelum ni, dengan harga serendah daripada 4,899 tadi tu, kita turunkan jadi
RM1,399, anda akan dapat satu tilam yang bersaiz queen. Kita berikan jaminan 10 tahun, tilam berketebalan 8 inci dan juga kita berikan 2 layer, di mana layer yang pertama tu layer herba, yang kedua tu kita berikan kepada anda separa padat. Okey, kalau anda perhatikan di kaca TV, boleh nampak kan, inilah sebenarnya dimaksudkan separa empuk dan juga separa padat. Kenapa penting separa empuk dan separa padat ni? Supaya bila anda baring, especially untuk orang yang berbadan comel-comel ni kan, tak akan tenggelam. Betul. Padu ni. Ya, memang sangat-sangat padu. Anda buatlah macam mana sekalipun, tak ada pun Syafiqah tiba-tiba dekat Zai. Nampak kita macam ni pun tak goyang ni. Tak goyang langsung. Memang sangat-sangat kukuh, sebab tu sangat sesuai untuk mereka yang badan comel-comel. Dan untuk harga yang anda bayar tadi, hari ini Zai nak bagi hadiah percuma. Kita ada lagi hadiah percuma yang nak lebih kurang sama akak. Ni, bantal herba secara percuma. Ni, bantal ni pun dapat juga. Ya, dapat juga bantal kat belakang Zai ni. Zai nak ambil lah. Tunjukkan kepada anda. Jadi bayangkan, RM1,399 dapat bantal herba yang sangat empuk kan? Ini kalau kat luar nak beli RM250, kita berikan kepada anda secara percuma kalau anda buat pembelian hari ini. Bantal ni, biasa dekat luar ni kita jual ni harga RM250 ya? Ni, wah, sekarang ni percuma. Menjadi percuma, kita berikan kepada anda. Okey, tengoklah betapa empuknya. Kalau nak tidur ni kan sangat-sangat selesa. Ini memang tak nak bangun ni. Memang tak bangunlah jawabnya. Daripada awal-awal elok-elok nak bangun qiyam mulai lah. Okey, jadi kepada anda, tak cukup dengan tu. Hari ini kita ada 2 jenis tilam. Yang pertama tadi tu tilam herba. Yang kedua, kita ada juga tilam sabut. Okey, sabut ni kan, Zai boleh jamin dekat luar memang anda takkan jumpa. Sama juga 2 layer. Layer yang pertama ni kita letakkan, okey, ini adalah herba di atasnya. Layer yang kedua ni yang paling penting, di mana kita letakkan sabut kelapa. Ini adalah yang bermutu tinggi. Zai boleh jamin dekat luar memang anda takkan jumpa. Syarikat kami dah 28 tahun di pasaran. Ramai di antara pelanggan-pelanggan yang pernah membeli akan datang balik kerana tahu yang kami merupakan syarikat yang boleh membuat tilam ataupun katil mengikut anda punya cita rasa ataupun kehendak. Dan kami buat kajian demi kajian dan kami jumpa sebenarnya sabut kelapa ni antara yang terbaik untuk kita nak tidur. Dan tak perlu risau, walaupun nama dia tilam herba, ada orang ingat macam ni untuk orang yang berusia je. Tidak, dia sesuai untuk seisi keluarga, untuk kanak-kanak boleh, untuk mereka yang baru lepas bersalin, yang baru lepas surgery, yang ada untuk yang rawatan-rawatan khas, anda tak perlu risau, sesuai untuk kanak-kanak, sesuai untuk seisi keluarga, senang cerita. Dan ini adalah antara apa yang kami tawarkan kepada anda di kaca TV. Kami ada tilam, kami ada katil, kami belanjalah, kita hantarlah penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia. Tak apa, biar kita tanggung untuk penghantaran. Ni, kami juga ada keluarkan perabot-perabot dan sebagainya. Senang cerita, untuk kita punya satu company ataupun syarikat ni, mereka telefon saja, cakap je nak apa. Semua ada? Semua ada. Nak apa? Nak baru apa? Nak baru sofa baru? Sofa baru, tilam baru, bantal baru. Semua. Katil baru kami tawarkan. Okey, ini nombor telefon kami. Anda boleh ambil gambar ataupun screenshot. Promosi yang kami berikan ini tak sama dengan hari-hari lain. Hari ini Zai bagi tahu dekat tim, boleh tak kita bagi lagi hadiah percuma kepada mereka. Dan dia kata tak apalah, kita bagi hadiah percuma bantal dan juga air fryer. Sebab tak lama lagi nak berpuasa ni. Untuk orang yang berusia, especially untuk orang yang warga emas. Nampak? Ini antara customer-customer kami di kaca TV anda. Ramai yang mendapatkan dan sangat-sangat berpuas hati. Kami hantar sampai depan rumah untuk mereka yang berada di semenanjung Malaysia. Kita belanja. Dan tahu tak kenapa anda perlukan tilam yang separa empuk dan separa padat? Sebab kita buat kajian, okey, di mana struktur dekat bahagian belakang ni, supaya bila kita tidur tu, dia tidak menenggelamkan badan kita. Taklah sakit tulang belakang kita ni. Jangan. Sakit tulang belakang
belakang, tidur pula yang terlalu empuk pun, itu boleh menyebabkan lagi sakit. Jadi ini walaupun anda tidur lebih kurang dalam 2 jam, anda akan dapat keselesaan. Masih lagi rasa macam tidur yang berkualiti. Tidur yang berkualiti itu yang paling penting. Kadang-kadang kita dah berusia ni, mungkin tidur 2 jam, kan lena-lena sekejap, orang panggil deep sleep. Itu sangat-sangat penting. Dan ini kami tawarkan kepada anda satu solusi. Zain, ni 10 minit kejap je. Kalau Zain bercakap memang tak cukup masa. Jadi Zain nak bagi tahu kepada anda untuk bertindak sekarang, kami tawarkan ni 10 tahun jaminan. Syafiqah, mungkin saya nak tanya sikitlah. Bila last tukar tilam kat rumah? 5 tahun lepas kot. 5 tahun tak apa lagi. Kalau yang dah 10 tahun tu, anda semestinya memang kena tukar tilam baru sebab tilam ada tarikh luput. Dan kami tawarkan kepada anda 10 tahun jaminan dan tilam sabut ni harganya serendah RM2,399. Itu dekat kilang. Tapi hari ini kepada anda, kami sayang penonton setia Selamat Pagi Malaysia, kita tawarkan dengan harga serendah RM1,799. Satu tilam bersaiz queen, dapat juga hadiah percuma kita berikan iaitu air fryer, dapat lagi satu lagi bantal herba, dapat lagi penghantaran percuma ke seluruh Semenanjung Malaysia. 10 tahun jaminan. Itu yang paling penting. Promosi ini sampai bila, Zai? Hari ini je. Hari ini je. Saya tak pasti sama ada besok ataupun lusa akan ada sambungkan lagi ataupun tak. Tetapi hari ini promosi yang terbaru, mimpi tak berakhir dengan fame. Kalau anda perlukan sesuatu untuk mendapatkan tidur yang lena, ini adalah salah satu solusinya kepada anda semua. Dapatkan sekarang. Rebut peluang ini. Wah, jadi jangan lupa untuk dapatkan tilam daripada Herbal Fame ini. Promosi hari ini sahaja. Dapatlah tilam ni, dapat lagi air fryer, dapat lagi bantal dan juga penghantaran percuma. 10 tahun waranti pula. Ya, betul. Wah, jadi kalau apa-apa, bolehlah Roger. Boleh WhatsApp ataupun boleh call nombor yang tertera di kaca TV anda. Ya, betul. Okey, terima kasih Zai kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Sedap pula kita duduk sikit. Memang empuk, memang padu. Okey Zai, sementara kita nak duduk-duduk bersantai-santai ni, kita nak terus saja ke Cerita Pagi Terengganu. Apa yang menarik di Terengganu? Silakan. Okay, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Bersama saya pada pagi ini iaitu Datuk Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Datuk Dr. Kasmini Embong yang akan cakap mengenai program kesedaran kanser peringkat negeri Terengganu, iaitu yang disambut di peringkat negeri, dan untuk objektif selanjutnya kita bersama dengan beliau untuk menerangkan mengenai matlamat dan aktiviti kesedaran yang dilakukan bagi untuk masyarakat di negeri Terengganu ini. Okey, Datuk, terima kasih. Boleh Datuk terangkan sikit mengenai program kesedaran yang dilakukan oleh peringkat Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu pada hari ini? Okey, terima kasih kepada pihak RTM. Sebenarnya pada hari ini kita mengadakan sambutan Hari Kanser Sedunia peringkat negeri Terengganu, yang mana sambutan Hari Kanser Sedunia ini diadakan setiap tahun pada 4 Februari sebenarnya. Jadi pada tahun ini kita punya tema adalah Close the Care Gap ataupun rapatkan jurang penjagaan yang telah pun kita guna pakai selama 3 tahun sehingga tahun inilah. Jadi dalam tema ini kita memberi penekanan kepada kesamarataan, di mana kita minta komuniti-komuniti yang ada di seluruhlah di Terengganu dan ataupun di seluruh Malaysia yang mendengar rancangan kita ini untuk mendapat orang kata info ataupun pengetahuan dan juga mendapat cara-cara mengesan ataupun saringan awal dan juga penjagaan kesihatan kanser di negeri Terengganu ini. Jadi kita mengharapkan dengan tema yang kita lakukan ini, dengan tema yang kita gunakan pada tahun ini, kita harapkan semua komuniti kita mengambil peluang untuk mendapat info-info mengenai kanser dan juga datang kepada fasiliti kesihatan untuk membuat saringan awal, dan kita akan diagnose awal dan seterusnya memberi rawatan awal kepada penyakit-penyakit kanser yang kita kesan ini. Dan kalau kita melihat data yang kita ada di negeri Terengganu, untuk pada tahun lepas kita melihat memang ada peningkatan diagnosa ataupun pengesanan kes-kes kanser ini. Pada tahun lepas kita ada sebanyak
621 kes berbanding dengan tahun sebelumnya kita hanya ada 575 kes. Dan kalau kita melihat dari segi jantina, 56% adalah di kalangan wanita, 44% adalah di kalangan lelaki. Dan juga kita melihat ada 5 kanser yang utama yang berlaku di Negeri Terengganu. Yang pertama adalah kanser kolorektal, yang kedua adalah kanser payudara, ketiga paru-paru, yang keempat leukemia dan juga yang kelima adalah kanser thyroid. Ini 5 kanser utama yang kita kesan di Negeri Terengganu. Jadi kami di Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu mengambil peluang untuk menyeru kepada semua komuniti untuk mengamalkan amalan hidup sihat bagi mengelak berlakunya ataupun mencegah berlakunya kanser ini. So kita menekankan jangan merokok, makanlah makanan yang seimbang, melakukan aktiviti fizikal dan senaman yang secara orang kata tetaplah secara berkala, dan mengekalkan berat badan yang optimum dan melakukan pemeriksaan sendiri, sama ada pemeriksaan payudara ataupun juga pemeriksaan mulut sendiri. Dan kita boleh memberi info-info ini kepada semua masyarakat yang berada di luar sana. Dan kita juga menyeru kepada orang ramai untuk datang membuat saringan seperti mamogram, HPV, DNA, pap smear dan juga pemeriksaan gigi. Sekiranya ada apa-apa tanda-tanda yang mencurigakan, silalah datang ke fasiliti kesihatan kami untuk mendapat nasihat dan juga pemeriksaan. Okey, baik. Dia macam kanser ni, Doktor, di Terengganu ni kan Doktor kata ada 5 yang kes utama kan. Dan daripada usia dia macam mana, Datuk? Dia melibatkan macam mana? Ada secara menyeluruhlah peringkat umur. Tidak ada macam orang kata spesifik kepada yang mana-mana. Tetapi kita tahu bila kita bertambah usia lagi akan terdedahlah kepada. Okay, mungkin harapan ataupun dari pihak Jabatan Negeri sendiri untuk melihat penduduk di Terengganu ni sedang mengenai kanser ni, ataupun seperti Datuk kata tadi, datang beri rawatan, mungkin dari segi tahap sedaran di Terengganu macam mana tu? Kita memintalah, sebenarnya saya rasa kesedaran mengenai rawatan kanser ini di mana-mana pun masih lagi perlu dipertingkatkan. Jadi kalau katalah ada seperti mana yang saya sebut tanda-tanda yang agak tidak normal tadi, silalah datang untuk membuat pemeriksaan awal. Sebab kita tahu periksa awal, kesan awal, kita boleh rawat kanser ni. Okay. Terima kasih Datuk. Itulah panjang lebar pada Dr. Kasmini Embong mengenai kesedaran kanser pada masyarakat, terutamanya di Terengganu ni. Jadi untuk seterusnya kita ke Angkasa Puri bersama rakan setugas. Baik, terima kasih kepada rakan setugas kita dari Terengganu, Taufik. Dan seterusnya kita akan mendalami apakah itu tanah lembap. Ya, jadi Hari Tanah Lembap Sedunia disambut pada setiap 2 Februari. Jadi untuk tahun ini bertemakan tanah lembap dan kesejahteraan manusia. Jadi satu fakta menarik mengenai tanah lembap ini, di dunia hanya 6% daripada muka bumi yang ada tanah lembap. Tetapi 40% tumbuhan dan haiwan di dunia boleh didapati di habitat tanah lembap. 40%, 40%. Menariknya ekosistem ni sebab di Malaysia banyak kawasan yang boleh dikategorikan sebagai tanah lembap. Namun apakah perinciannya yang sebenar? Kita bersama dengan Tuan Haji Salman Haji Saban, pengarah bahagian kawasan pelindungan Jabatan Perkhidmatan. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Terima kasih. Definisi dulu. Saya rasa itu pemahaman yang paling penting untuk kita berikan bersama dengan penonton. Apakah itu tanah lembap? Ciri-ciri utamanya bagaimana? Okey, terima kasih. Tanah lembap. Tanah lembap ni orang kata tu jarang orang gunakan lah. Sebenarnya dalam kehidupan seharian kita banyak berurusan di tanah lembap sebenarnya. Contohnya kalau di taman perumahan kita ada kolam. Di situ orang boleh berjoging, cycling dan sebagainya, tengok burung. Itu pun dikonsider as tanah lembap. Kemudian sungai-sungai. Di Malaysia ni banyak sungai. Itu pun tanah lembap juga. Kemudian sawah padi. Sawah padi pun tanah lembap. Jadi basically tanah lembap ni luas dia punya pengertian dia.
Dan juga kalau di pesisir pantai contohnya. Di pesisir pantai kedalaman sehingga 6 meter. Dan ke atas, ke pantai itu pun dikonsider as tanah lembap juga. Jadi maksudnya tanah lembap ni luas, definisi dia lah. Luas. Cuma di segi kadang-kala kita mempromosikan tanah lembap ni supaya masyarakat meningkatkan kesedaran bagaimana pentingnya untuk menjaga tanah lembap ni di segi contohnya mengelakkan jangan ada pencemaran dan sebagainya. Dari ekosistem, habitat haiwan, flora dan fauna yang sebenarnya merupakan satu ekosistem yang menarik. Contohnya wetlands, kawasan wetlands. Tidak terdapat di kawasan-kawasan lain kehidupan yang wujud di dalam wetlands. Apakah jenis-jenis ekosistem yang ada di Malaysia, terutama sekali di kawasan tanah lembap yang kita definisikan tadi? Okey, kalau ikut ekosistem ni, kalau kita tengok daripada tepi pantai lah sampai ke daratan contoh. Kalau ekosistem ni dia ada mangrove ataupun hutan pai bakau. Dia ada peat forest ataupun pai gambut. Itu merupakan jenis ekosistem. Kemudian di muara sungai. Kemudian macam contohnya di pinggir-pinggir sungai. Kemudian di atas lagi kita ada kolam. Paling besar mungkin Tasik Kenyir. Itu pun consider tanah lembap. Kemudian empangan yang buatan manusia. Empangan Temenggu ke contohnya dibanding dan sebagainya. Itu semua consider as tanah lembap. Jadi pelbagai aktiviti ataupun pelbagai ekosistem inilah yang menampung keperluan pelbagai spesies hidupan liar yang ada di situlah. Daripada di dalam air, ketam, ikan dan sebagainya sehinggalah ke keperluan haiwan daratan, contohnya gajah, harimau dan sebagainya perlukan air di dalam hutan tersebut. Jadi maknanya luas sangat. Dia punya definisi itu memang luas. Dan kalau kita nak cerita tentang ekosistem ni, memang luas lah. Pasal setiap jenis tanah lembap tu berbeza dia punya ekosistem dia. In fact, katak contoh. Katak di dalam kolam hampiran dengan rumah kita yang sentiasa ada air, itu pun consider as tanah lembap dan dia boleh menampung kehidupan katak itu sendiri. Itu maknanya luas maksud dia tu. Dan pentingnya dia untuk kehidupan liar lain lah. Bila menyentuh mengenai tanah lembap ini, ada satu convention, itu Convention Ramsar ini. Apa sebenarnya convention ini, Tuan? Okey, Convention Ramsar ni basically dia ambil Ramsar tu nama tempat sebenarnya. Nama tempat di Iran. Okey, pada tahun 1995 dia orang ada satu mesyuarat dan mereka berbincang tentang bagaimana nak memelihara kawasan tanah lembap ni untuk tujuan penghijrahan burung masa tu. Okey, burung masa tu pasal dia akan berhijrah daripada hemisfera utara ke hemisfera selatan. Dan apabila musim sejuk, burung-burung ni akan singgah di kawasan wetland ni lah ataupun di tanah lembap ni. Di situ dia boleh mencari makan, bersarang, bertelur dan sebagainya. Apabila musim sejuk di sebelah atas tu selesai, tamat, dia akan balik semula ke tempat dia. Jadi kepentingan tanah lembap ini pada masa itu dia bersetuju untuk mengekalkan. Mana setiap negara yang berkaitan itu ada dia panggil flyway dia. Daripada Siberia ke China sampai ke Australia, Malaysia pun terlibat. Contohnya di Kuala Gula, di Tanjung Tuan, di Tanjung Piai. Itu merupakan laluan burung-burung ini. Jadi sebab itulah sebagai tempat ini diisytiharkan sebagai tapak Ramsar. Dipanggil tapak Ramsar site lah. Jadi berdasarkan tapak Ramsar site ini dipanggil itu supaya kerajaan yang berkenaan memastikan tempat itu dipelihara. Memastikan tak ada pencerobohan, tidak ditebang pokok bakau dan sebagainya sebagai habitat untuk burung-burung ini singgah. Pada masa itu. Tetapi lama-kelamaan dia berevolusi. Convention ini berevolusi termasuk dipanggil wise use. Wise use ni maksudnya penggunaan bijak kawasan itu. Jadi termasuklah kawasan-kawasan lain yang tidak semestinya menjadi kawasan burung singgah. Jadi di situ ada aktiviti manusia, ada local community punya aktiviti dan sebagainya, ada aktiviti ekopelancongan, ada keperluan sumber air. Jadi banyak. Jadi itu yang saya kata dia tu. Tanah lembap ni luas maksud dia. Cuma Ramsar ni diwujudkan supaya benda itu lebih spesifik dan ada satu mekanisme untuk memantau perkara ini. Menyentuh mengenai spesifik itu apa di antara kategori di bawah tanah lembap di bawah konvensyen ini? Okey, kategorinya pasti memastikan kawasan tersebut tidak diceroboh. Kemudian ada satu kawasan itu diwartakan, kawasan dia diwartakan. Jadi makna pihak kerajaan negeri perlu memainkan peranan untuk memastikan kawasan yang declare as a Ramsar site ni tidak diganggu ataupun tidak dibangunkan secara sembrono lah. Maknanya kalau nak bangunkan boleh, tetapi secara lestari. Itu tujuannya lah. Apakah cabaran utama manusia dalam memelihara kawasan tanah lembap ni?
Cabaran utamanya kalau kita tengok selalu, kita di Lembah Kelang ni, saya di Selangor, kadang-kadang terputusnya bekalan air. Pasal apa? Pasal pencemaran berlaku. Ada orang buang sisa toksik lah dalam sungai, menjejaskan kita punya sumber air di empangan Semenyih contohnya kan. Jadi dia akan menjejaskan mana masyarakat di sekitar itu. Jadi itu antara isu yang saya nampak, di mana mentaliti ataupun sikap manusia sendiri yang tidak melihat tanah lembap itu penting untuk faedah bersama. Jadi itu antara isu yang saya nampak lah. Dan pasal tu macam contohnya di Kuala Lumpur, Sungai Kelang, Sungai Gombak sekarang ni kan dah bersih kan. Dulu kan penuh dengan sampah. Kan? Jadi kerajaan telah buatkan satu program untuk kita cantikkan sungai tersebut. Itu pun sungai itu adalah tanah lembap. Oh, okey. Tanah lembap. Kalau Jadi di Malaysia ni di mana sebenarnya tapak Ramsar? Ramsar ni yang pertamanya di Tasik Bera lah, di Pahang. Tasik Bera. Tasik Bera. Tapak Ramsar Tasik Bera. Kemudian ada lagi 7, basically 7 lah. Yang pertama ni Ramsar. Yang keduanya di Tanjung Piai, Pulau Kukup dan Sungai Pulai di Johor. Kemudian di Kuching Wetland National Park di Sarawak, dan juga di Sabah ada 2. Lower Kinabatangan Segama Wetland dan juga Kota Kinabalu Wetland Sabah. Tapi yang pertama di Ramsar lah, di Tasik Bera. Kawasan yang sebenarnya menjadi tumpuan peminat burung, bird walkers. Betul, itu antara aktiviti lah. Pada musim-musim tertentu mereka akan berkunjung ke sana. Secara ramai-ramai untuk melihat burung-burung daripada spesies yang unik yang terbang daripada hemisfera berbeza. Contoh yang paling jelas adalah di Tanjung Tuan lah. Tanjung Tuan. Dia ada panggil raptor watch. So ada masa tertentu dia akan pergi ramai-ramai itulah. Basically dia orang akan kira burung tu. Dia akan kenal spesies burung apa, dia kira pasal dia nak tengok trend dia, adakah meningkat ke berkurang dan sebagainya. Jadi macam untuk Jabatan Penghilitan sendiri, apa di antara peranan untuk memelihara dan juga memelihara kawasan-kawasan ini? Okey, peranannya macam kami di Jabatan Penghilitan ni, kita ada akta lah, Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 dan dipinda tahun 2022 baru ni. Dan peranan kita supaya memastikan tidak ada berlakunya pencerobohan ataupun pemburuan haram di kawasan wetland kita tu. Itu antara yang jelas lah. Dan juga kerajaan pun telah memberikan perjawatan untuk kita jaga kawasan tersebut di segi kekayaan biodiversity di situlah. So kita akan buat inventory, kita akan buat engagement dengan local community, dengan orang asli. Contohnya di Bera kan. Di Bera dia ada masyarakat suku kaum Semelai. So kita ada kerjasama dengan mereka, macam mana kita nak bangunkan kawasan tersebut sebagai pelancongan. Kita akan latih dia macam mana nak jadi guide dan sebagainya. Dan juga kita bekerjasama dengan stakeholders yang di sekitar kawasan tersebut. Pasal contohnya di Bera ni dia banyak kawasan ladang dan sawit. Kan? Jadi kita kena adakan kerjasama memastikan bahawa aktiviti di ladang tersebut tidak mencemarkan air di Tasik Bera tu. Pasal diorang di ladang biasa gunakan racun, baja dan sebagainya. Jadi benda itulah peranan Jabatan Penghilitan memastikan kawasan itu dapat dijagalah. Ya, bersempena dengan Hari Tanah Lembap Sedunia pada 2 Februari, apa di antara pengisiannya untuk memberi pengetahuan kepada rakyat Malaysia khususnya kepentingan tanah lembap ini? Antara pengisiannya hari inilah. Hari ini. Antara aja contoh hari ini yang saya datang pada hari ini, itu antara pengisian dia. Dan saya akan macam kita bincang tadi itu, kita akan sampaikan maklumat kepentingan dan sebagainya. Dan seterusnya insya-Allah pada 19 hari bulan ni, hari Senin minggu depan lah, akan ada sambutan majlis sambutan Tanah Lembap 2024 lah. Di Tasik Bera. Yang akan disempurnakan oleh yang berhormat menteri kita lah. Nik Nazmi. Okey. Baik, terima kasih Encik Salman kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia, dan kita ucapkan yang terbaik dalam memelihara kawasan-kawasan tanah lembap di seluruh Malaysia ini. Dan dengan itu kita juga ucapkan terima kasih kepada anda para penonton yang setia bersama kami sejak awal siaran tadi, dan kita harapkan bahawa anda mendapat ilmu dan manfaat daripada perbincangan-perbincangan yang kita bawakan dalam segmen-segmen Saat Pagi Malaysia. Ya, yang penting jangan lupa 7 hari sahaja lagi. PMR. Bukan SPM, PMR. Bukan ujian tingkatan. Bukan ujian. Bukan, itu dah lama tadi. Program Madani Rakyat Zon Tengah bakal berlangsung pada 23 sehingga 25 hari bulan, bertempat di Kuala Selangor jam 9 pagi hingga 10 malam. Dan Selamat Pagi Malaysia juga akan bersiaran secara langsung di sana pada Sabtu dan juga Ahad.
Ya, kepada seluruh umat Islam mungkin kita gunakan hari ini untuk refresh dan reset diri kita. Sebagai perbincangan kita tadi, kita banyak kongsikan tentang manfaat dan juga sunnah-sunnah Rasulullah yang boleh kita amalkan sepanjang hari ini. Jadi sama-sama kita jayakannya supaya ia menjadi Jumaat yang penuh barakah untuk kita bersama. Ya, jadi jangan lupa juga ya, sewaktu PMR ataupun program Madani Raya ni ada banyak reruai yang disediakan. Yang paling penting jangan lupa untuk mengemas kini data peribadi anda di padu, sistem padu. Nanti ada kaunter padu juga di sana. Mungkin manalah tahu ada mak ayah kita yang tak reti nak buat online kan dalam talian tu, boleh datang terus ke sana. Untuk penjawat awam, deadline-nya dah semakin hampir, tapi untuk orang ramai masih ada masa sehingga hujung bulan Mac. Jadi lengkapkan data anda dalam sistem padu yang akan membantu anda untuk mendapat akses kepada pelbagai perkhidmatan dan kemudahan selain juga subsidi kerajaan. Nanti di sana ada kaunter bayaran saman, pertukaran topi keledar dan pencabutan petuah. Saya tahu dia akan ke situ juga. Menang kereta kali ini ya. Kita akan labuhkan tirai untuk siaran pagi ini. Untuk anda yang terus setia bersama kami sejak awal tadi, terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Saya Terence Das dan saya Syafika Ishak. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.